Okay. Please respond. The line is okay. Can you listen to me? Okay, right. Can listen to me? Testing, 1, 2, 3. Okay. So, looking on your concept, okay, the first problem of your concept, you didn't show the main access. For example, from clan, macam ni kan. From clan ni, jalan ni kan. So, you didn't show the line. Supposedly, the major accessibility is must show in the concept plan. Okay, boleh. So, the concept plan, you must show the major accessibility. That means this one is from clan, right? Okay, come to the clan, and then this one T junction. Ini macam ni. So, this is the main access kan. Ini main access. Ini main access. Betul. Okay, if that is the case, so that's why you kena sekejap mungkin saya buka satu sebab you punya Mac ini konsep ini tak ada major access kan, so tak tahu di mana. Okay, so based on this concept plan, where is the main access? Insert line, where is line? Ya, ada orang masuk lagi, kacaunya. So this is the main access, right? Bagi dia tunggu ya lah. Orang sabar baru sampai. Okay, tak apa, dia jauhnya. Okay, looking on the map. So this is the main access kan? From clan. Kalau salah beritahu ini from the clan sampai sini kan, main access. After that di junction ni kan. Betul kan? Betul. Ya, betul. Betul Ya lah, apa konsep plan tak buat main access punya. You ni punya konsep plan banyak cantiknya. Kan? Tak ada accessnya. So macam mana? Sebab konsep ni kita pentingnya is accessibility. So one of the major point is accessibility lah. Kau ingat kita dapat accessibility. Next week cuti Next week start cuti Betul Is it? Next week start cuti ke belum? Atau siapa beritahu saya? Saya ni tak ingat cuti bila lah. Setiap hari dekat rumah pun jadi tak tahu apa pula. Picking and error. Kau tahu tak next week cuti? Rasanya cuti sebab raya. Start Raya Monday dia. cuti? Ya. Raya Ahad ni? Tinggal berapa hari je lah raya ni? So Monday cuti. Thursday pun tak ada kelas Jadi seminggu ke setengah minggu Aku lupa lah. You lagi tahu kan? Okay, sekejap Hello 上课嘞我跟楼下上课他上边我上我的看吧他在边坡上课我在这边上课什么风
有什么我都 send 给你了，不是吗？你去看 email 噻。我之前有 send 过什么？你看先，你看先。Okay, sorry ya, gangguan tadi. Okay, so kalau macam ini, macam mana edit point ya? Tak apalah. Tak boleh edit kan ni? Tak apalah, cincai. Okay, so ikut konsep you This is from the clan kan? Kita major road masuk. Then ada T junction, T pergi kiri kanan kan? Betul tak tekan line ini? Betul tak? Ke di bawah? Ke di sini? Di sini kan? Ya, betul doktor. Okay, so ingat nanti konsep plan, you tunjuk the main access jalan masuk T junction. 已经小声一点，已经 Jeffrey 小声一点。Anak saya bertengah kelas online, kuat sangat. Okay. So yang bus stop dekat mana? Di sini T junction masuk kiri kanan. Ini yang kedai yang ada highway kan? Okay, bus stop mungkin sampai sini lah kan? Okay. So nanti konsep plan ni, you ingat you kena tunjuk map access and major punya building kena tunjuk supaya kita tahu di mana contohnya bus stop, bus station dekat mana, laluan kereta api pun tak tunjuk kan, laluan kereta api lebih kurang macam ni kan, laluan kereta api kena tunjuk, major road kena tunjuk, station bus kena tunjuk, station kereta api kena tunjuk, maksudnya accessibility lah, yang jalan raya, highway, kereta api, bus station, computer station. Ini transportation ni, public and private tu kena tunjuk baru kita nampak atau masuk baru kita nampak accessibility so accessibility tu penting. Boleh so kira sebelah sini kira kurang maju kan, sebelah sini kurang maju, lebih maju sebelah sini kan, maksudnya ikut konsep plan bahagian ini lebih maju kan compare tu kat bahagian ini kan. Especially bahagian ini yang kita masuk bawah pergi ke jeti punya semua tempat ni kurang maju kan. Yang lebih maju ni bahagian sini kan, sebelah sini lebih maju kan, betul kan? Sini lebih maju, sini kurang maju kan. So, you all dalam konsep plan ni patutnya kena beritahu juga mana nak jadi town center ni. Patutnya town center di mana? Yalah, saya minta you buat puzzle kan. Saya minta you buat ikut puzzle. Okay, boleh dengar? Kalau tak boleh dengar beritahu Okay, I minta you buat ikut puzzle, betul. Tapi selain dari pasal pun, you kena tunjuk town center di mana. So ini jalan masuk pusing. Ada ke ini jadi town center? Ke area sini jadi town center? I think sini tak boleh jadi town center kan? Okay, so nanti ingat kita tunjukkan town center di mana town center. Tapi kalau ikut ini, okay, ini boleh tutup kan? Jangan bagi misiman. Tak boleh tutup ni. Okay, kalau ikut sini, okay, kita tengok mana bus station. Ini, okay, so ini I think macam kawasan utama kan. Okay, apabila kita masuk, I think ini patutnya jadi pusat bandar kan. Yang ada banyak ketat emas dan sebagainya kan. Ini mungkin boleh jadi pusat bandar kan. Jadi sebelah sini ke sana, sini ada highway kan. Okay, jalan camp. I think sini lah kan. Sini patutnya jadi pusat lah kan. Ini paling banyak kedai kan. Sini paling banyak kedai, sini banyak rumah kan, betul kan? Betul kan? Iya, dokter, betul. Ini banyak kedai, sini banyak rumah kan. So I think town center should be here lah kan, iaitu pasar ini ini mungkin patutnya jadi town center. Okay, so konsep plan ni, satu you sudah ada konsep untuk pasar. Okay, betul. Ini maintain. You masukkan jalan utama, masukkan kereta api, you masukkan stesen kereta api, masukkan stesen bus. Ini satu. Patutnya buat satu lagi kosong punya, you buat mana pusat bandar. So kalau ini jadi pusat bandar, okay, yang lain pula macam mana? Okay, satu konsep ikut pasar, satu lagi konsep overall. Kena buat satu konsep overall punya. Macam dulu you buat konsep plan punya. Yang tu, where is the town center? So mungkin ini town center. And then inilah major housing area for example. And then mana major industry area? Buat konsep ikut land use punya satu lagi. Mana major commercial area, town center, mana major housing area, mana major industry.
Enten mana kawasan pelabuhan. So ikut konsep ni pun lagi ikut land use ni, ikut aktiviti ni pun lagi satu konsep plan. Okay. So hari Khamis tunjuk ataupun kalau petang ni boleh tunjuk pun boleh kata sempat hari Khamis. So you kena buat satu lagi konsep plan by activities, major activities punya konsep plan. Okay. So mana jadi town center. Itu satu konsep plan yang ikut aktiviti. Okay. Ini ialah konsep by parcel. Okay boleh So kalau okay. Kalau ikut sini, kalau sini town center, you open cadangan jadi apa? Satu lagi, you open parcel boundary tak jelas lah. Ini parcel 3 Parcel 3 macam ni Macam ni Macam ni kan? Betul macam ni kan? Ini parcel 3. Ya. Ini parcel 1. Parcel 1 kecil je. Parcel 2. Parcel 2 kecil je. Parcel 5 besar. Parcel 5 besar pula Mengapa parcel tu kecil Oyo macam town center dia lah. Parcel tu ni macam town center. Ya, sebab situ fokus dia lebih kepada kedai, kawasan kedai tu. Tapi sebelah sini biru ni ialah kawasan hijau Ini apa tanah tepiai? Yang biru ni pembangunan semula ni ialah kawasan hijau tanah tepiai. Ke memang kawasan hijau? Yang ini. Tanah kosong. Yang kawasan 13 tu kan. Inilah kan. Ini kosong-kosong kan. Ini pun komersial kan. Okey. Maksudnya you parcel 2 ni UO punya cadangan macam pusat bandar lah kan, macam town center lah parcel 2 kan. So sebahagian masih hijau boleh redevelopment. Yang lain tu UO nak pembeliharaan je. Okey. Parcel 5 yang sebelah sini kan. Ini pun banyak kedai juga. Kan? Enten ada rumah kan. Kedai campur rumah betul kan? Sebelah sini kedai, sebelah sini rumah kan. So you nak buat sebahagian pemeliharaan, ada nak tanah kosong ya nak buat untuk situ doktor kita memang pemeliharaan. Yang biru ni pembangunan semula inilah kan, yang hijau ni kan. Sebelah situ yang syarikat penghantaran tu. Sebelah sini. Bawah dia. Ni. Sini lah. Bawah dia lagi. Bawah lagi. Yang tu syarikat penghantaran tu. Jalan Sungai Keladi tu. Yes, ini bangunan semula. Sini pun bangunan semula kan. Ada 2 pasal ni kan. Biru dengan biru 2 ni kan. Itu. Dua bangunan semula kan. Ini bangunan semula. Ini pun bangunan semula kan. Enten hijau ni pemeliharaan. So ini kilang yang pelihara je lah. Kilang pemelihara. Yang depan dia tu kita akan ubah dia sebab itu dekat itu perniagaan, tapi kalau tengok keadaan dia semua ada ni kerja-kerja berat macam marine, wedding. Mana? Yang sini Yang sini Itu Jalan Sungai Keladi 2. Pasal 2. Pasal 5. Pasal 5 bawah juga. tu yang Jalan Sungai Keladi 2. Depan dia je. Sini. Sebelah sini kita pasal 4 ke pasal 5? Pasal 4 kan? Ini 4. Ini sebelah 5 lah. Ini ini bukan ini. Okey, ini apa masalah kita? Itu semua dekat aktiviti kat situ itu sebenarnya komersial doktor. Tapi aktiviti kat situ semua berat, macam marine, macam wedding. So kita orang nak tukarkan dia jadi macam industri sebab surrounding bawah tu yang Kargil Farm ni itu adalah industri berat. Okey, nampak. Sebab sini ialah kedai. Actually idea ni mungkin ini kedai untuk memberi perkhidmatan services for this industry area Kan, sebab ini industry area, so sini ada services lah kan. Tapi yang hidup kat situ Central ME tu. Central ME tu adalah ni, tempat wedding. Okay, so, tak apa. This one already become light industry lah. Yes, light industry. Bukan light lah, terrace industry lah. Ini bukan terrace industry. Sebab this one still commercial kan. This one still commercial kan. Tapi kita orang lalu Google Street View dia kosong saja. Oh, banyak tak boleh pakai no functioning Sebab surrounding dia memang kotor doktor. Sebab dia punya dinding pun agak menakutkan. So ada yang functioning ni logistic shop lah. Logistic shop, penghantaran pun logistik lah. Maksudnya sini only suitable for logistik sajalah. Servicing by industry je lah. Servicing punya business kan. So you rasa lagi baik semua redevelopment jadi industri je lah kan. Yes, betul. Sebab bawah dia tu pun industri berat. So surrounding dia sebelah sini industri besar. Industri berat. Ini industri teres kan. So ini rasa patut jadi teres kan. Okay. Ya betul. Kita akan
Kalau sekarang ni terrace shop, you want to turn become terrace punya industri, Yes. you nak robohkan ke nak tukar jenis saja bangunan maintain? Nak tukar jenis bangunan saja. You nak renovation ke nak redevelopment? Redevelopment macam letak dia satu-satu je. Tak. Ada ke bangunan nak roboh buat balik? Ke nak ubah suai je? Ubah suai bangunan Kalau juga. ubah suai bukan redevelopment. Kalau ubah suai ni kira you boleh pakai perkataan pemuliharaan ataupun pakai perkataan restoration lah. Restoration. Okay. Ataupun rehabilitation mungkin. Rehabilitation, okay doktor. Maksudnya you bukan redevelopment. Redevelopment ni macam nak roboh buat baru. So if you just want to change the activity, maybe maintain the building with a minor renovation, then you change the activity, maybe you can use the term like rehabilitation lah. Okay doktor. So you want to change the activity, rehabilitation with renovation lah kan. This one maybe you maintain lah kan. This one also maintain kan. So Yes. maintain you under nama pemeliharaan ke pemeliharaan? Apa beza ni pemeliharaan dan pemeliharaan? Pemeliharaan tu. Pemeliharaan means maintain only. Pemeliharaan maksudnya maintain tapi mungkin nak upgrade something lah, nak improvement kan. Itu pemeliharaan lah kan. Boleh kan. So nanti you tengok betul-betul Pemeliharaan means you preserve. Pemeliharaan means you want to do maybe some recovery kan, nak perbaikan sikit kan. Okay, redevelopment maksudnya roboh buat baru. Kalau macam ini is a rehabilitation, tukar aktiviti saja kan, renovation je kan. Okay. Pembangunan baru ni macam kawasan hijau ni, kita pembangunan baru lah kan. New development kan. Betul. Ini patutnya pembangunan baru lah kan, seperti kawasan hijau kan. Ya. Ataupun sini ada apa? I think ini patutnya kira pembangunan baru lah. Sebab kawasan hijau dengan segi gerai ke ataupun temporary structure saja, kita kira pembangunan baru lah. Sebab kalau pembangunan baru pun kadang-kadang tanah site tu ada temporary structure kan. So kira new development lah kan. Ataupun pakai nama infill development. Lagi bagus. Infill development. Sebab sini semua maju, tinggal sikit je hijau. Kita nak maju dengan tempat ni, kita biasa namanya infill development. INFILL, infill development. So ini infill development, ini rehabilitation. Ini mungkin pemeliharaan. Kalau rasa teruk sangat nak pelihara, kira pemeliharaan. Kalau semua okey punya, baru pemeliharaan. So banyak jenis lah. Pelihara tak buat apa. Pemeliharaan mungkin nak perbaikan sikit. Kalau nak tukar aktiviti, kita bagi rehabilitation. Kalau kawasan sikit-sikit kosong kita nak masukkan pembangunan, kita normally bagi the infill development. Boleh? Boleh Sudah type. So ini ialah pasal 5. Tapi nanti sungai ni, patutnya ibu boleh ada cadangan untuk sungai ni. Sekarang ni kalau industri sungai dia mesti kotor kan. Yes. Tapi nampak sini tak nampak lah kan. Sepatutnya pasal 5. sungai ni kotor kan. So ada ke cadangan untuk sungai ni? Sungai tu belum kita fikirkan lagi doktor. Sebab you ingat sini ada infill development. Ada ke nak do something on this river area juga? Boleh fikirkan tau. Kan? So boleh lah, mungkin nanti ini konsep overall pasal. Nanti detail untuk pasal file, nanti come out dengan detail konsep. So setiap pasal ni nanti keluar dengan konsep lagi. Lebih detail lagi. Okay? Contoh ni infill ke, sini nak buat apa pula kan. Kalau sini river reserve nak buat apa, contoh detailkan lagi. So ni pasal file. Okay. Sebelah sini pun ini apa? Industri juga Rumah. Ini industri kan? Rumah. Flat. Flat. Rumah flat. Oh. So kira you punya pasal file ni ada industri, ada kedai, ada rumah lah. Itu yang kita orang yang hijau yang doktor kata infill development tu, dia macam buffer untuk membahagikan. Okey, kalau dia buffer rumah. Okey, kalau dia buffer, kalau setakat rumput macam ni saja, pokok sikit pun tak functioning. Bolehkah kita buat benda lain? Buffer ni mesti maintain, tak boleh buat kilang. Maksudnya ni mungkin buffer lah, daripada sini ke sini buffer. Sebahagian hijau, sebahagian dia buat kedai. Tapi kalau kedai ni nak tukar industri boleh, tapi jangan industri berat lah, mungkin industri teres yang ringan. So, hijau ni apa yang nak buat? You kena do something lah. Supaya hijau ni jadi lagi berfungsi lah.
boleh meningkatkan dia punya. That's why infill development ni, you kena fikirkan apa aktiviti yang boleh meningkatkan dia punya kesan berbagi alam sekitar ni. Udara jadi lagi bersih punya. Kalau boleh lah do something, improve the water quality, air quality, improve the air quality. Tapi ini boleh ke jadi recreational area? Especially untuk orang duduk rumah ni, dia mungkin buat recreational activity sini. Tapi macam mana nak bagi udara sini? Ini jadi challenging ini. Mungkin aktiviti di sini mesti yang tak ada air pollution punya. Kalau setakat M&E, okey tak apa, tak ada pollution. Wedding ini ada sikit busuk juga, bau juga kan. Itu yang sebab dekat center ME tu dia punya dinding semua kotor hitam. Center Marine Engineering tu. Ini. I think you patutnya kita boleh cadangkan. Sini area tak boleh buat industri yang ada air pollution tu. Yang berbau busuk tak boleh. Dia kena buat industri yang macam tidak menghasilkan pencemaran ni. Macam you buat kedai printing ke, pun kira industri juga kan, ataupun buat kertas ke. Benda yang tidak menghasilkan pencemaran ni. Macam plastik semua tak boleh lah. Kan? So you kena propose sikit lah. So sini mungkin kena jadi pemeliharaan lah. How to pelihara lah. Kena tukar jadi lebih baik lah pemeliharaan sikit lah. Ini mungkin rehabilitation kan. Tapi sini tak boleh ada pencemaran ni. Sebab dia buffer kan between houses and industry. So ini mesti tak ada pencemaran. Sini sama pencemaran, sini tak boleh pencemaran. And then sini mungkin kena fikirkan something yang green lah. Okay. Yang jadi buffer, and then kalau boleh penduduk sini boleh buat aktiviti lah. Tapi macam mana bersihkan udara lah? You fikirkan cara. Okay, mungkin fikirkan cara macam mana bersihkan udara. Gunakan sini, boleh bersihkan udara ni. So maksudnya Pasir-Fai ni ialah satu misuse development, not misuse kan. Ada heavy industry, light industry, houses for quarters kan, actually for workers kan, houses for quarter, for workers and recreational activity tau. And then ada sungai kan. So Pasir-Fai ni I can consider is Pasir-Fai sampai sini ke sampai sini? Sampai sini, sampai sini. Lebih lagi kan? Ke? Dari kat depan rumah teres tu. Sampai sini kan? Pasir-Fai sampai sini kan? Sini ada lagi Pasir-Fai kan? Ini semua Pasir-Fai kan? Kat Ecomac kan? Panjang kan? Tapi sini ini rumah. Ini rumah. Sampai rumah. So dekat pasal ada sampai rumah lah kan? Boundary sampai untuk setiap pasal. Sini pun masuk kan? So kira Pasir-Fai dari heavy industry sampai light industry, lepas itu sampai flat, lepas itu medium cost lah kan? Okay. Untuk perumahan kita cuma penambahbaikan saja. Okay, ini kira pemeliharaan lah. I think ini lebih pemeliharaan je lah kan? Kira pemeliharaan. Ini mungkin boleh pemeliharaan lah. Flat ni mungkin teruk juga kan? Ini mungkin boleh pemeliharaan. Ini mungkin infill. Ini apa? Itu dia punya tempat rekreasi macam main bola apa semua. Kalau nak pemeliharaan lah. Okay. Ini tengoklah you nak pemeliharaan rehabilitation, ikut you. Nak infill ke nak pemeliharaan? Tengok you punya cadangan lah. Okay, Doktor. So kira area ni dia ada industri, ada light, ada rumah lah kan. Okay. Ini Pasir-Fai. So dari segi ini mungkin nanti kena bagi lagi lah. Nama-nama pasal ni mungkin kena bagi ya. Pembangunan semula ke apa, kena tengok balik ah. So ini kena tukar balik pasal 5. Okey, pasal 2 ni. Thank you. Jalan masuk di sini. So pasal 2 ni dari sini lah kan. Ini area kan. Ini area kan. Betul tak? Ini kira kawasan komersial lah kan. Mostly kawasan komersial lah kan. Okey, betul. Dia mostly kawasan komersial lah kan. Tapi komersial ni you cakap dia apa, pemeliharaan sebahagian di pembangunan semula. So ini area nak kira pembangunan semula nak panggil infill development. Nanti tengok balik lah. Mungkin lagi susah panggil infill development. Sebelah sini pemeliharaan. Okey. Ini general lah kan. Tapi detail nanti you kena fikirkan lah. Orang pasal 2 ni kena detailkan lah. Setiap tempat ni pelihara dengan cara apa? Apa perlainan? Temanya urban farming and rooftop garden. Green. Tapi ini adalah kawasan komersial. Tema you ni tak ada melampangkan komersial lah. Kan?
Fasa 2 ni ialah commercial area town center. So konsep you cakap green saja, I ingat tak betul. At least mungkin cakap apa green town, green commercial ke apa lah kan. Maksudnya you commercial yang green kan. Mungkin nama dia green commercial ke tak apa. So tema ni urban farming and rooftop garden tak cukup ni. Tak berlampang ke aktiviti komersial ni. Tak cukup. Tema you kena tambah lagi. Mungkin cakap rooftop garden, urban farming plus apa. Kena fikirkan benda lagi yang berlampang ke komersial ni. Untuk fasa 2. Fasa 5 livable. Okay, tiba ada housing. So kita nak smart industry and urban design. Livable, smart industry, urban design. Tapi ada housing? Apa tema guna ada housing untuk fasa 5 ni? Kan, mana livable dia? Smart industry, urban design tak cukup lagi livable ni. So, fasa 5 perumahan. Apa benda yang nak masuk, tema nak masuk? So, fasa 5 tambah lagi tema untuk housing. Fasa 2 kena masukkan tema untuk commercial juga. So, konsep itu mungkin bukan green saja, mungkin green commercial lah kan. Ataupun green business ke, pakai nama lain lah. Green business ke green commercial lah kan. Okay, 2 and 5. Okay. Fasa 3 ni, besar. Maksudnya, jalan besar masuk simpang. Fasa 3 ni besar. Semua tempat ni, betul ke? Nanti, you pembagian ke bulan macam mana? Macam pembagian yang lain. Fasa 3 ni macam besar. Betul? Ini fasa 3 ni ada perumahan. Betul? Perumahan sampai ke bawah ni kan. Tanah kosong semua ni. Ini semua fasa 3. Wih, besar ni. Tapi banyak tempat you pemeliharaan. That's why tak payah kerja lah masa you. Yang nak buat kerja sebahagian sini je lah kan. Sebahagian sini ni ini Iyalah. Sebab yang perumahan atas kan, tu ini perumahan kan. banyak industri doktor. Ini yang perumahan, yang hijau. banyak industri you pemeliharaan je lah kan. Ya. So industri ini perumahan. Ini tanah kosong Ini banyak tanah kosong lagi lah kan. Okay, that's why you panggil pemeliharaan. Ke nanti akan tengok balik Ke jadi infill development kan. Oh, ini yang padang Ini apa? Padang ke? Apa ini Telekom Malaysia Restaurant. Apa ini yang kita tahu? Ada map, ada gambar. Oh, memang tanah tepi lah. Mungkin boleh panggil infill development dari sini kan. Okay, infill development. So, bukan pemeliharaan je lah. Mungkin kena jadi infill lah. Banyak tanah ni mungkin patut nak infill lah kan. Saya tengok balik Ini semula sikit je. I think besar lagi ni. Bukan sikit je. Kan, mungkin besar lagi ni. Nanti tengok balik Boleh fasa 3? So, fasa 3 panggilnya livable juga sebab ada housing industry. Integrated transportation and waterfront. Nampak waterfront and integrated transportation. Tapi tak ada tema untuk industri and housing Ini macam tercicir kan fasa 3, okay? Boleh So fasa 3 kena ada tema juga untuk elemen housing and elemen industri ni. Selain daripada transportation dengan waterfront kan. So tapi waterfront ni boleh guna ke? Ini macam waterfront ni semua untuk industri guna punya kan? Tak ada gambar. Wah, totally tak cantik lah. Walaupun ada waterfront tapi nak buat apa? Kan? Sebab waterfront ni semua industri pakai punya kan? Boleh ke jadi waterfront? Saya ingat ini waterfront tak sesuai lah. Macam tak boleh buat waterfront. Kan? Sini mungkin tak sesuai waterfront. Mungkin sini saja mungkin boleh lah kan? Ini apa? Tapi pun industri pakai punya kan? Ini computer station. Doktor. Waterfront Ini? tu cadangan dia akan buat dekat kawasan yang nak ke JT Pulau Ketam tu. Tapi mana Pulau Ketam yang jati? Ini Ini bukan Ini Dumai Ini Dumai ni macam pergi mana? Indonesia punya.
Okay, ini mungkin boleh jadi waterfront. Ini Pulau Ketam. Oh, sama lah kan. Pulau Ketam ni sekali boleh pergi Dumai. Oh. Okay, so mungkin waterfront ni area sini je lah kan. Bahagian utara tak boleh lah kan. Mungkin bahagian sini je lah kan. Limpongan, Perikanan, Pelabuhan Kelang. So mungkin waterfront kalau boleh pun area sini je lah. Sebab area sini at least ada passenger punya kan. Ada passenger punya mungkin boleh sesuai lah. Yang atas ni semua industri punya mungkin susah nak buat waterfront lah, kotor lah. Tak boleh ya. Ya, doktor. Memang idea dia dekat yang bersebelahan dengan Pulau Ketam tu, dengan dia bersebelahan dengan stesen KTM. Yang Betul. belah atas tu tak kacau. Okey, betul. Stesen KTM dengan pergi Indonesia punya, dengan Southport Passenger Terminal pergi Pulau Ketam kan ini kan, semua sekali lah kan. So area sini melambangkan dia ada passenger pergi luar negeri ke pergi luar pulau kan. So mungkin dia waterfront. Okey juga lah kan. South Point, North Port semua. Okey, boleh. So detail lagi ya. Ini general. Nanti detail lagi, bagi lagi. Overall ni bagi. Lepas tu setiap fasa buat detail punya concept plan lah. Okey. Jangan lupa tadi saya cakap kan. Ada satu concept plan by major land use punya. Itu perlu buat lagi. Mana town center. Mana major housing dan sebagainya. Okay. So fasa 3, fasa 2, fasa 5 saya tengok. Sekarang ni fasa 1 ni fasa 4. So fasa 1 ialah mana area? Fasa 1. Yang tadi fasa 3 main boundary sampai sini Ya ke? Tapi ini support ni masih lagi support ni kan? Ini bukan kan? Ini tadi you punya boundary line ni area sini ke? Betul ke? Macam tak sesuai lah. You punya fasa 3 and fasa 1 punya boundary dekat sini ke? Betul? Sebab boleh beritahu saya betul ke sini? Maksudnya you punya Ya betul. tapi tak boleh support dekat sini tau. Yang Pulau Ketam dekat sini, ini yang pergi ke Indonesia kan, ini macam patut kena sekali kan lah. Ini macam tak berapa sesuai dibahagi dua lah. Sebab itu mungkin kena ada satu solution yang bersama lah. Kalau cakap nak waterfront, mungkin ini boleh sekali lah. Sebab ini yang pergi support kan, pergi ke Pulau Ketam. Ini support terminal lah, pergi Pulau Ketam lah. Betul. Ini support terminal yang pergi ke Pulau Ketam. Sebelah sini pergi Indonesia. So this one patutnya kena sekali kan. So perbahagian fasa ni tak berapa sesuai. So ini kena sekali kan. So macam mana perbahagian kerja ini kena modify sikit. Ataupun kalau fasa ni besar ke sini, atau fasa sana kena besar ke bawah sikit. So kena modify sikit, nanti you pinjam balik. Kan? Takut kalau fasa 3 besar sangat, fasa 1 ni kena besar sikit. Merangkumi, sebab fasa 1 sudah cover support ni. Passenger terminal iaitu Pulau Ketam ya. Tapi dia tak cover pula kereta api dengan pergi Indonesia punya. So mungkin kereta api dengan Indonesia punya terminal ni mungkin masuk sekali dengan support kan untuk fasa 1. Ataupun support ni bagi fasa 3. Ini dua macam kena sekali lah, tak boleh different fasa. Sebab dia benda yang berkaitan. So ubah sikit. So fasa 1 ini commercial area kan? Ini commercial. Okey, ini commercial area you all cadangkan pemeliharaan. Bahagian sini nak pemeliharaan. Ini depan nak pemeliharaan. Tapi banyak kawasan hijau-hijau ni. Tak nak buat infuse ke pemeliharaan ke? Nanti tengok balik ya. Nanti banyak kawasan hijau-hijau ni kan. Apa yang nak buat kan? Kena fikir juga kan. And then sebelah sini yalah, kita boleh buat something kan. Kalau boleh integrate kan bersama kan apa lah kan. So sini I think kena bersekali lah. Okay, tapi konsepnya Liverpool, leisure and recreation. Tapi ada commercial juga. So tema dia tak cukup lagi. Recreation and leisure saja tak cukup. Fasa 1 sebab dia ada commercial lagi. Kena ada tema juga untuk commercial. Last kali fasa 4. So fasa 4 mostly industri lah kan. Mostly industri.
Tengah bahagian sini pun industri kan. Okay, so pasal 4 mostly industri. Temanya termasuk komersial ni lah yang tak elok punya kan. Okay, so idea you nak sports center and tourism. Tapi ada industri, so kena ada tema ada industri jugalah. Ada tema industri lah. Okay, so sekarang ni tengok balik semua 5 pasal ni. Pasal 1 ni patutnya dia punya main land use ni ialah commercial, leisure, education. Boleh. Commercial kena masuk. And then pasal 2 green commercial kat apa, tapi commercial kena masuk. Pasal 3 lebih kepada industry and transportation and waterfront. Okay, so industry kena masuk lah. Pasal 4 industry kena masuk juga kan, selain daripada sport center tourism. Okay, pasal 5 tadi kita cakap smart industry, urban design. Kita kena masukkan perkataan housing punya lah, housing benda kena masuk kan. Okay, so nanti buat satu overall land use ataupun activity punya concept plan, major activity lah kan. Okay, dan ini bagi lagi, lepas tu setiap pasal ni pergi detail punya concept plan lah. Detail concept plan lagi. So overall, okay, so sekarang ni kita fikir overall pula. So overall yo cakap tadi apa? Tengok sekejap. Overall. Apa konsep overall nama ni? So kita nak tema kita, bukan tema, cakap apa tu? Ayat untuk kita punya konsep keseluruhan. Sudah buat ah? Konsep keseluruhan punya ayat sudah buat ke? Ke hari tu saya ada hantar you contoh kan, apa yang kita bincangkan. So apa yang modify ni? Overall punya konsep ayat tu, matlamat ke atau konsep statement tu, sudah buat ke? Halo? Siapa nak jawab? Ya, overall punya konsep statement itu, iaitu memajukan pada pelbagai jadi apa itu? Itu saya tengok draft saya buat itu, ada perbincangan nak ubah soal jadi macam mana ke? Nak pergi ke? Yang tu kami belum masuk lagi doktor. Belum bincang lagi? Sebab yang konsep yang hari tu yang doktor bagi tu, yang tu belum ubah lagi. Tapi akan kena ubah lah pas ni. Okey, nanti bincang lagi ya. Takkan you sibuk nak gue ke? Semua sibuk nak gue ya? Tak ada masa nak studio lah tengok. Ayah. Pun bukan ni boleh lawak-melawak. Buat apa nak banyak gue kan? Nanti orang tak makan juga. Tak orang datang makan ni. Tak boleh melawak kan? Duduk rumah aja kan? Visiting pun kurang kan? So nanti fikir balik apa nama konsep overall Okay. Hari tu saya cadangkan something macam pantai hijau ke aktif ke kan, berasaskan industri pembuatan semua kan. Okey, nanti you tengok balik. So kalau ikut statement saya, kita bincang hari tu, maksudnya overall kita nak jadi pantai hijau yang aktif kan, masyarakat aktif lah kan, industri pengangkutan perumahan semua sebagainya. Okey, boleh. So apa idea lagi? Aktif, idea. Okey, sekarang ni kita cakap dulu. Siapa ada idea selepas saya hari tu cakap banyak itu? Boleh ke siapa nak beritahu saya? Apa lagi idea? Hari tu saya cakap apa, kita bincang apa extreme park lah, apa wall climbing lah, kan? So apa lagi idea nak masuk sini? Sebab apa yang tulis ini macam general kan, urban farming, rooftop garden, very general. Apa lagi detail idea? Masing-masing boleh bincang sekejap. Siapa lagi ada idea? You suruh cari dekat online ke, dekat mana? Apa lagi nak masuk? Contoh deliverable, apa nak masuk? Tourism nak masuk apa? Sport center nak masuk apa? Apa lagi? Halo, siapa nak bersuara? Doktor. Kalau yang pasal 4 tu, yang deretan kedai yang doktor kata nak buat wall climbing semua tu, kami nak cadangkan like satu row kedai tu semua untuk
macam ada Extreme Park semua fokus je kepada gaming. Ada VR boleh juga. gaming, ada yang lebih kepada teknologi lah. Dengan yang Puzzle 4 tu dia punya design puzzle tu kita lebihkan macam elemen-elemen LED light. So dia nampak macam tarikan kalau malam tu nampak macam gaming sikit lah. Dengan yang Boleh. belakang kedai tu ada tanah sebelah kedai tu ada tanah kosong. Kita orang nak convertkan jadi satu dewan untuk e-sport. Okay. Bukan ini kan? Ini okey kan? Bukan sini kan? Mana satu kan? Bukan ini kan? Ini ya? Tak apalah, nanti tengok lagi. Okey, tapi jalan itu sekarang ni dua lorong kan? One way dia dua lorong ke? Tiga lorong? Dua lorong saja kan? Jalan itu berapa lorong? Dua lorong saja kan? Betul kan? Jalan camp two way doktor. Dua Two lorong. way. And then setiap hala tu dua lorong kan? Yang berjalan parang tu pun dua. Okey, tapi sebahagian sini I think okey je kan? Bermasalah mana? Apa masalah tu? Yang bermasalah, yang cakap highway dekat dengan rumah, dengan kedai tu. Bukan sini Oh, lah. itu depan sikit. Depan sikit Bukan doktor. sini. Ini okey. Tu okey. Yang bermasalah mana? Ini Oh, yang bermasalah ni. Yang dekat Tapi- Puzzle 1. Tapi orang dia ada ke? Yang bermasalah lebih kurang area sini kan? Betul-betul. Yang bermasalah sini kan? Okey. Kalau you nak buat itu aktiviti, alamak laju sangat saya driving ni. Okey. Kalau you nak buat aktiviti sini, you perasan kan? Jalan ni mungkin tak boleh pakai lagi tau. Ya, Kalau memang cadangan Boleh ke? kami nak convert tu Tutup. yang Pedestrian. tutup jadi pedestrian mall. walk dengan cycling. Mungkin bahagian sini dua lorong, gunakan jadi one way lah, jadi two way lah. Mungkin Ya. two way jadi satu lorong sini. Sebab kereta I ingat sini tak banyak. Sebab sudah highway atas, I think sini kereta tak banyak tau. Mungkin satu belah ni kita sebab ini macam okey sikit kan, rumah kedai jauh daripada highway. Mungkin untuk kenderaan. Sebelah sini yang tak berfungsi ni mungkin jalan dia boleh tutup kan, jadi macam sokong macam Petaling Street lah kan, kita jadi kan pedestrian mall lah kan. Ya betul. Pedestrian mall dengan aktiviti dia sebagainya lah kan, so mungkin boleh macam tu lah kan. So nanti you fikirkan lagi lah. Tapi yang pada dekat-dekat betul bukan ni, nanti depan lagi sini macam jauh lagi ni, bukan dekat sangat. Mana yang betul-betul dekat, bukan sini tak apa, nanti you tengok balik. Sebab ini macam okey juga distance ni. Ini distance okey lagi ni. Mungkin tak ada foto ni. Foto ni tak ambil kan. So nanti tengok So mungkin you boleh cadangkan jadi pedestrian mall lah kan. I think yang paling dekat ini lah. This part yang paling dekat ni. Kan. Sebab sebelah sini so ada jarak sikit lah. Yang nampak extreme park apa yang wall climbing ni mungkin bahagian ini tau. Bahagian ini. Yang paling dekat ni tengok tak ada space punya. Ini yang mungkin sesuai buat apa. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kedai ni. So 6 kedai ni mungkin bertukar jadi sport activity ke apa benda extreme park lah kan. Luar tu mungkin wall climbing, dalam boleh buat benda lain yang berkaitan lah kan. So yang lain ni mungkin pemeliharaan je. Yang lain tu okey jauh juga, mungkin buat pemeliharaan je lah kan. Yang lain ni pemeliharaan je. Yang paling dekat I think ini je. 6 kedai ni saja yang paling dekat kan. Dan sini kawasan hijau nak buat apa? Nanti kena fikir lah kan. Kalau boleh, aktiviti yang berkaitan lah kan. Jadikan kawasan ni satu image baru lah kan. Sebab ni ada hijau lagi kan. So kena fikir macam ni integrasi tu kena fikir tau. Dia macam sambung dari sekitar. Ini dah sikit aktiviti tau. Nanti kena fikir dari segi manusia bergerak ni. Kalau orang dah datang ke sini, dia nak bawa kereta ke nak naik bas? Ke nak naik komputer? You kena fikir juga. Kalau naik kereta, you kalahkan dia parking di mana? Lagipun supaya tutup jalan jadi kecil kan. Parking mungkin pun tak ada. Ini nak parking di mana? Itu semua kena fikirkan tau. Ataupun 6 bangunan ni, you renovation, sebahagian jadi parking ke? Tak tahu. Orang boleh park kereta dalam bangunan ke? Tak tahu. Ataupun you nampak di tempat mana? Ke di sini, kawasan hijau ni, boleh jadi bangunan yang ada parking plus aktiviti lain. Sebab di sini nampak ada kawasan hijau kan? Ada ke ini sesuai jadi bangunan
yang ada parking plus activity punya. That's why kena satu idea integrasi lah. Cara raya macam mana modify and then parking punya masalah sebab you attract human kan, visitor, so you must solve the problem of parking lah. Okay, semua kena fikir ni tau. So setiap solution macam ni kena fikirkan ni. So macam tadi cakap waterfront juga kan, kalau di waterfront sana, kalau nak buat waterfront area sini, orang macam mana masuk, parking di mana kan. Kena semua fikirkan orang parking di mana, macam mana masuk kan. Ini semua kena selesai tau. That's why ini detail planning. So setiap pasal ni kena berfikir secara terperinci ya. Kamu dengan detail punya drawing ya. Okay, apa lagi? Siapa nak berbincang apa idea lagi untuk setiap pasal ni? Apa idea nak bincang ni? No? Siapa lagi? Tak akan 2-3 orang je bersuara hari ni. Yang lain dia bagaimana? Tengah bagui ke sampai buat kelas? Yang orang lain macam mana? Yes, anyone? Siapa lagi nak bincang apa idea? Doktor. Kalau yang dekat Pasar 1 tu, kan yang kawasan pembangunan baru tu, dekat tanah kosong tu, kita orang cuma cadangkan nak buat macam uptown tapi macam konsep indoor. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Macam-macam barang je macam tu je. Macam-macam barang lah. So banyak tempat lah apa macam ni punya. Ini kena ada something different lah. Kan? Itu kena buat something different. Dia tak boleh sama copy paste orang lain punya kerja. Nanti tak menarik, tak ada special. Kan? Orang sudah ada, you buat lagi kan. Nanti hilang bisnes lah. Perlu ocean strategi lah. Kena buat benda lain daripada orang lain punya. That's why akalkan you tengok luar negeri buat apa. Yang Malaysia belum buat punya. You tengok balik lah. You apa dulu banyak tengok movie kan. Tengok movie US ke, Korea ke, apa-apa. Apa yang nampak di luar negeri punya benda, kita belum ada. Itu yang paling bagus. Itu nama dia perlu ocean lah. Jangan copy paste orang yang ada punya. Kan? Jangan copy uptown punya benda ke. Copy orang punya pasal malam ke. Kalau kita copy orang punya benda, nanti kita akan jadi persaingan lah. So kena perlu ocean sikit lah. Kita jangan copy orang punya benda. Kalau boleh buat benda yang orang tak ada. Macam tadi, macam saya bercakap kan, Extreme Park tu, wall climbing itu, memang Malaysia jarang ada punya. I think itu kita yang nak masukkan. Ataupun cycling cycling path ke macam tu yang benda. Kita berbasikal di atas langit contohnya, sky bridge kan, kita naik basikal. Kita tu something macam ni tau. Kita masukkan idea. So hijau ni kita nak buat apa? You can fikir something yang sesuai dengan persekitaran and then can solve the problem. Masa yang sama can attract investment masuk. Kalau boleh benda itu mesti lain. Kan? Tapi you tengok area sini banyak apa? Makanan kan? Contoh apa lagi, Wisma Pelaut. Okey, ini ada pejabat and makan minum atau post office kerajaan. I think ini Padang kan? Ini Padang dia ini Padang lah. Ingat jangan kacau lah. Ini Padang tak boleh kacau kan? Yang cakap nak kacau di mana? Orang sini kan? Itu Padang lah. Ingat tak kacau. Ini yang nak kacau kan? Okey, apa yang nak buat? Kena tengok balik tau. Apa yang sesuai dengan persekitaran ni tapi yang jadi berfungsi punya. Kalau elak dia bersama dengan orang lain. Bersesuaian dengan aktiviti kita lah kan. Tapi memantangkan kelang. Kena fikirkan. Okey, you buat arkitek ni pernah ke kaji? Apa maksudnya kelang? Kelang ni, apa asal usulnya ni? I think mungkin kita terlupa kaji ni lah. Kelang ni, apa maksudnya kelang sebenarnya? Ini mau luku pula kan. Mana kelang ni? Apa maksudnya kelang ni? Adakah asal usulnya apa? Sometimes kita buat proposal ni, kalau boleh kita kaitkan history lah kan. Actually apa maksudnya kelang ni? So, apa aktiviti kita nak masuk? Bersesuaian dengan asal usul kelang ni. Kita tak kaji kan. Kelang maksudnya apa? Formal, capital. Kelang maksudnya gudang. Kelang maksudnya gudang gudang jadi kelang. Macam mana gudang jadi kelang lah? Kelong. Daripada Majapahit. Maksudnya gudang lah. Memang dia macam tu lah. Aktiviti pelabuhan lah maksudnya. Betul. Dekat ni saya dapat infonya. Itu. MP Kelang. Kalau macam ni, macam orang cakap kucing kan. Apabila cakap kucing, dia buat apa? Dia buat kucing kan.
So kalau kita cakap ialah pelabuhan, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Menunjukkan dia pelabuhannya. Apa kita boleh buat? Apa nama jalan kucing itu? Ya, apa hanya kucing itu? Dia punya sculpture kucing tak lupa nama jalan apa. So you all ni, apa nak buat untuk gudang ni? Apa kita boleh buat? Macam ni kan. Bila dia cakap kucing, dia boleh highlight ini kan, capture untuk sculpture kan. Ini nama sculpture sculpture untuk kucing kan, sebagainya kan. Okay. So ini nampak kucing kan. And then bangunan Sarawak ni contohlah kan, dia ada identiti sendiri tau. Ini adalah topi orang apa? Orang Melanau ini topi orang Melanau kan. Dia integrate jadi salah satu bahagian berdesign kan. So kalau kita Kelang, okay, and then dia punya street art ni dia menunjukkan pelbagai bangsa kan. Okay, kita punya Kelang hari tu sculpture saya nampak kan, dia melukis orang buruh kan, yang pekerja buruh punya kan. Okay, itu pelabuhan kan, gudang kan. Apa lagi kita nak jadi identiti? So that's why kita kena fikirkan identiti tau. Kalau sculpture untuk Kelang ni, apa nak tunjuk? Selain ada buruh ke, gudang ke, aktiviti industri ke, mungkin itu boleh ke arah macam tu lah kan. Ataupun adakah kita nak melukis kapal-kapal kapal daripada dulu sampai sekarang? Sebab pelabuhan Kelang ni pun sudah lama kan, mungkin beberapa ratus tahun ke apa kan. Dulu punya kapal macam mana, sekarang punya kapal macam mana? Kan, mungkin berkaitan dengan kapal. Adakah kita nak tunjukkan identiti kapal? Ataupun identiti buruh? Kan, sekarang ni macam tunjukkan identiti buruh tu kan, pekerja yang buruh punya kan. Okay. Ataupun kita nak tunjukkan identiti kapal. Apa lagi? That's why kita kena fikirkan tau. So dari segi urban design, apa elemen kita nak masukkan? Ini sebagai urban design kan, urban image kan. Apa urban image kita nak highlight kan? Kalau Sarawak nampak sangat dia nak tunjukkan topi Melanau itu dengan kucing lah, kalau untuk kucing lah kan. So Kelang nak tunjuk apa? Itu semua benda patutnya kena fikirkan juga. Boleh So itu akan efek punya urban design, image bandar. Tahan juga apa aktiviti kita nak masukkan tau. Okey, satu lagi kita cakap gudang kan, gudang. So kalau melambangkan kita sekarang ni memerlukan gudang, especially yang sekarang ni dunia ke arah online business kan. Kan, online business, gudang. So kita, apa aktiviti yang kita Malaysia jarang ada, mungkin kita nak masukkan. Kan? Bolehkah kita wujudkan something macam, atau orang cakap apa nama tu, sharing space, space sharing macam satu tempat, setiap mungkin online business orang sewa satu tapak je, tapak kecil, satu meja je kan. Dia sewa satu meja untuk business dia, online business dia. Tempat itu line laju mungkin. Adakah masa yang sama, tempat itu ada gudang kecil dia. So setiap orang mungkin sewa satu bilik kecil. Jadi gudang dia bersama dengan satu meja ke, satu set komputer yang laju internet kan. Macam tu. So dia punya business nanti tak perlu syarikat besar, kedai besar. Mungkin dia hanya satu space kecil kan, satu space kecil untuk business. Apa nama orang nama dia? Space sharing, apa nama tu? So you kena juga kan? Space sharing office Space sharing office ada? Macam ni. Kan? Di satu kawasan yang cantik, selesa. Setiap orang mungkin dia sewa satu tempat ni je. Nampak ni kan? Dia sewa satu tempat kecil je. Space sharing office kan? So semua mungkin entrepreneur yang online business orang kan? So satu orang ni kita satu online business, satu orang satu online business. So sama-sama making friend lah kan? Tak boleh nak duduk rumah je. At least dia datang sini macam pergi ke tempat sampai cafe lah kan? Masing-masing public business tapi boleh berkawan, berjumpa kan. Nanti mungkin boleh tolong-menolong. Mungkin ada business yang boleh kerjasama kan. Kan ini macam sharing office kan. Nanti masa sama mungkin kita provide space macam ni. Lepas tu pun boleh provide space untuk di gudang dia kan. Ini online je. Lepas tu dia nak packing barang-barang dia macam mana. Kan. So mungkin selain daripada space macam ni, dia banyak bilik kecil-kecil ini boleh disewa oleh peniaga masing-masing untuk jadi storeroom dia. Kan? So mungkin boleh cadangkan something macam ni lah.
space sharing office and small warehouse. Mungkin bangunan tu ground floor dia ialah ni space sharing kan. Lepas tu first floor ke mungkin jadi gudang milik masing-masing lah, yang simpan barang mereka, nanti dah packing boleh hantar keluar kan. So boleh macam tu. And then sini mungkin boleh ada courier company dekat sini kan. Mungkin ada courier company pos laju boleh ada di sini kan. Boleh space sharing office ini nama dia apa tak tahu, main type saja boleh juga jadi agreement pun ada ni, sample office space sharing agreement pun ada, ataupun orang nama call sharing, betul-betul orang biasa namanya call sharing office space, call sharing office space, call sharing, betul nama dia call sharing. Nampak, that's why you kena fikirkan idea mungkin kita boleh buat ni, asalkan nama gudang kan. So sekarang ni office boleh share, gudang pun boleh share. So satu orang mungkin sewa satu bilik kecil je lah kan, tapi share besar-besar bilik gudang kan. Ini mungkin jadi satu solution lah kan. Satu bangunan berbagai jenis benda kan, untuk online business punya orang. Mungkin dalam dia boleh ada kawasan untuk mereka main bola sekali lah kan. Sharing office, come dengan small warehouse, mungkin dengan courier company pos laju dekat dalam. Lepas tu mungkin boleh ada restoran, and then boleh ada clubhouse lah kan, untuk orang exercise, swimming ke mana boleh buat business saja tanpa exercise kan. So mungkin satu tempat ni ialah you nak bagi dia nama apa kan, call sharing small enterprise ke pun tak apa kan, apa kita nama dia kan, call sharing small enterprise. Kita masing-masing ialah small enterprise lah kan, with the small working spaces plus shop warehouse and small warehouse and clubhouse semua lah kan. Boleh So you kena fikir lagi kan, apa benda yang baru ni kita nak buat. Memandangkan you buat AKK baru, lepas tu dia masukkan elemen baru ni kan. In the future ingat kertas biasa sudah tak ada orang nak pakai lah kan. Pejabat biasa pun orang takut. Sekarang ni kita cakap apa, semua amount people kan, kita tak mau ramai bekerja bersama kan, semua ada nak distance kan. So mungkin office macam ni bagus lah, masing-masing buat kerja sendiri tapi ada distance dia kan, tak mau dekat-dekat punya kan, tak mau rapat sangat kan, masing-masing ada jarak. Contohnya ini space untuk saya saja, ini space dia, so kita ada jarak lah kan, 1 meter lah, mati more than 1 meter lah kan. So masing-masing ada space sendiri. Mungkin ada orang space besar, ada orang space kecil kan, masing-masing ada space sendiri. So ini mungkin trend the future lah kan, untuk small business kan, atau small business ni kan. So masing-masing ada space dia sendiri. Ada orang suka macam ni space pula sambil boleh tidur. Coolest office So dia boleh bekerja, boleh tidur, boleh ada di pads kan, boleh so creativity sikit especially mungkin ini tak sesuai sekarang, especially kita sudah takut virus, mungkin macam ni tak sesuai patutnya kita buat yang lebih ada distance punya, ataupun ada space untuk jumpa klien. Kalau klien datang macam mana, ada tempat untuk jumpa klien untuk customer datang kan. So bukan semua office saja, dia patutnya ada tempat macam ni lah untuk jumpa customer punya kan, untuk tempat jumpa customer. Ada warehouse, ada office sharing, macam-macam lah. Mungkin ada tempat rehat ke macam ni kan. So dia boleh macam-macam jenis lah kan. And then kalau boleh, I ingat office kita kena ada space lah, tak boleh dekat sangat. Macam ni okey, kena ada space. Sekarang ni dunia tak, kalau macam ni dekat sangat tak boleh lah kan. Kita suka sekali kita cakap lah space kan, distance nak distancing kan. So tak boleh dekat-dekatnya ni, boleh tapi jangan terus ambil gambar ni. Patutnya ambil gambar ni, kalau boleh you trace balik, lukis semula, you modify. So jadi you sendiri punya kalau ambil orang punya, ini macam copyright punya issue kan. You kena ambil gambar ni, mungkin trace balik, you modify balik, jadi you sendiri punya proposal. Boleh jangan copy paste terus gambar ni sebab ni tahun akhir ni, baik jangan copy paste orang punya gambar kan. Para peserta yang sorry program untuk mengapakan okey, siapa lagi ada idea apa? Ni kurang idea lah, tak berani bagi idea punya. Siapa lagi idea apa? So macam tadi
Yes, cakap. Siapa nama? Doktor, Diana. Okay, Diana. Untuk yang fasa 4 tu, kami ada buat cadangan untuk riverfront. Riverfront, okay. Lepas tu dekat tepi-tepi tu, sekarang ni dah ada satu kedai makan. Lepas tu kami nak tambah lagi macam kedai-kedai makan yang eksklusif untuk tepi-tepi riverfront tu. Okey ya doktor? Fasa 4 ada riverfront. Tapi Dia Sungai Ao. fasa dia 3 pun cadangkan itu kan. Fasa 3 pun cadangkan itu kan. Waterfront kan. Fasa 3 waterfront tapi kami riverfront. Oh, itu river. Oh, yang ada industri punya river sana Okay. Ya. Okay, you nak cakap apa? Cakap apa tadi? Kami nak tambah macam restoran-restoran eksklusif dekat tepi riverfront tu. Lepas tu dekat situ macam kan ada laluan rel kereta api tu kan. Dekat situ lah kami macam nak buat riverfront. So benda tu lagi nampak menarik lah, macam ramai orang datang. Okay, boleh ke kita buat tu minum dekat atas kapal punya? Boleh ke? Bot ni. Bot kecil pun tak apa. Atas biasa bot besar kan. Bot kecil boleh ke? Okey juga tu. Mana? Oh, I keluar dari Google Map. Google Map. Okay, tak apa. Macam orang makan atas cruise punya. Kan? Apa orang boleh cakap apa ayat boleh buat? Boat dining? Ada ke ayat macam ni? Sebab dekat Singapura pun ada juga yang makan atas boat apa semua tu. Ada pelabuhan yang buat macam tu. Boat dining. Makan atas boat kecil-kecil. Betul ya, boleh macam ni. Malaysia tak ada lagi ni. Tapi jangan minum air nanti limpah semua. Badan semua pasang. Ini boat dining kan. Minum atas boat kan. Macam-macam boat boleh buat kan. Bentuk pelayar punya ke. Bentuk macam ni kan. Betul? Boat dining. Kita Malaysia tak buat lagi. Kita semestinya eksklusifnya. You nak pakai biasa punya. Boat yang biasa macam ni pun boleh. Tak semesti mahalnya. You boleh buat boat yang kayu punya ke papan punya ke sampan punya style. Tapi besar sikit lah. Okey. Boleh juga. Kita boleh buat affordable macam ni kan. Boat yang Malaysia style pun boleh juga. Kalau macam ini memang mahal sangat lah. Tak boleh lah. Mahal sangat. Besar sangat. Ini China punya lagi. Jumbo punya. Ini besar punya ni. Gila ni. Ini macam cruise lah. Ini mesti mahal sama orang. Kita buat simple-simple punya lah. Ini pun kira mahalnya. Kita boleh buat yang biasa punya tau. Mungkin pakai cara macam boat nelayan besar punya. Kita tukarkan. Sebab I think orang luar ni buat semua cara modern punya tau. Mungkin kita cadangkan makan ke atas boat nelayan. Kita modify. Dekat Melaka ada doktor. Dekat Melaka. Kita buat macam itulah. Boat nelayan itu modifikan, boleh letak meja untuk orang makan. Boat nelayan besar lah, bukan pada kecil tu. Pakai cara boat nelayan punya. So kita mungkin apa? Makan atas boat nelayan. Okey. Faham. Macam ni lah, something yang traditional punya ni. Ini mungkin dekat Singapura. Ini macam traditional punya sikit. Ini apa? Tongkang mana? Penang mana? Tak tahu. Ini pun macam traditional ni. Tongkang tak tahu. Something macam ni lah. Ini mungkin Vietnam ke siapa punya negara yang traditional bebok kan. Kita pakai cara traditional. Mana area ni? Pun Singapura Tongkang. Pun Singapura juga. Singapura ni gila-gila macam-macam macam-macam dia buat kan. Ada yang biasa, ada traditional. Kita boleh buat traditional punya kan. Macam tu lah. Sebenarnya ada aktiviti Malaysia kan. Boleh? Cadangkan. Okey, boleh doktor. Kita punya sungai ni kotor kan. Sungai industri ni kotor kan. Kotor. Kita nak buat ni. Yang tu kami ada cadangkan nak pasang nak buat water wheel. Yang macam dia macam satu mesin yang sedut sampah-sampah tu. Putrajaya tak boleh kenal. Putrajaya. Ini yang Putrajaya buat punya. Putrajaya macam mana dia bersih kat air. Sebenarnya area Putrajaya ni dia dekat sepangan Kuala Langat kan. Air tu patutnya hitam tau. Bukan dia jernih macam ni tau. Apa yang dia buat? Ini yang penting. Dia gunakan cara ni tau. Iaitu cara macam wetlandnya. Dia ada tempat ni dia wujudkan wetland yang manusia buat punya wetland.
supaya wetland ni bersihkan air. So dia tidak gunakan mechanical, tidak gunakan chemical. Dia tidak pakai suntuk apa benda tak ada. Dia pakai cara wetland ni boleh bersih sendiri ni. Wetland cell perasan ni. Okey, aku silakan. Nanti cari ini. Macam tak boleh besar ni. Tak boleh besar pula. Tak bagi saya besar. Nanti baca Putrajaya constructed wetland dia macam mana bersihkan wetland dia. Wah, sampai ayam baru bangun lah. Sampai ayam ni. Malas ni ayam baru bangun. Okey, ini wetland Putrajaya kan. Dia punya tasik ni bersambung kan. So ada tempat ni dia tukarkan jadi wetland tau. Supaya dia boleh bersihkan air tau. Maksudnya air sebelum masuk ke Putrajaya, dia akan melalui satu tempat nanti cari dia melalui satu tempat ini yang dia namakan sebagai ini. Nah, janganlah besar ni, tak boleh besar. Tak boleh besar. Ya, tak boleh lah, tak apalah. Nanti, tak nampak lah. Dia bentuk macam ni tau. Apabila air masuk, dia adalah tanam pokok-pokok, rumput-rumput yang wetland. Sebab wetland ni dia boleh bersihkan air tau. So air kotor, kerok boleh jadi bersih tau. So boleh lah, nanti cari sendiri masuk balik website ni, cari balik. Wetland cell, dia nama dia wetland cell kan. So macam mana bersihkan air. So kita boleh fikir macam ni, memang kena buat perangkat dia boleh. So air tu mungkin melalui satu tempat, dia perangkatkan sampah-sampah dia. Lepas tu air sudah hilang sampah tapi masih keruk lagi kan. So masih keruk, kita mungkin masuk ke wetland. Mungkin buat tasik lah. So tasik tu ditanam dengan pokok ke apa benda yang sesuai untuk bersihkan air sebelum dia keluar. So mungkin kena tutup masuk lah, mungkin kena lah. So mungkin air tutup masuk, tapis dulu, lepas tu masuk wetland dia, keluar balik. Mungkin cara macam tu lah. So itu kena fikir balik lah. Macam mana nak buat tu. Siapa lagi? Nak bincang apa ke? Siapa nak bincang apa lagi? Yes, siapa nak kita bincang apa? Ada idea lah? Itu je. Doktor. Yes, apa lagi? Tanya pasal pasal 4 tu. Pasal 4 tu mostly adalah industri berat dan kalau kan kawasan komersial dekat depan tu kebanyakannya adalah bangunan kecil dan cuma ada sikit-sikit je kalau ikutkan yang dalam technical report cadangannya nak buat perbanyakan industri kecil. Kalau kami perbanyakan industri kecil, boleh ke untuk tally dengan technical? Okey, mengapa nak cukupkan banyak industri kecil lagi? Mengapa? I kena fikir tu. Sesuai ke tak sesuai? Sesuai sebabnya kawasan tersebut memang adalah industri. Tapi industri yang sesuai dengan pelabuhan ni patutnya industri yang nak ekspor import kan. Kalau industri kecil ni bukan tujuan ekspor import, mengapa letak di sini? Sebab industri tu dia duduk dekat bahagian depan tu sahaja. Dekat dengan rumah lah maksudnya, dekat dengan jalan lah. Boleh juga. Tapi saya risau, patutnya pelabuhan area kena industri yang berkaitan dengan pelabuhan saja. Kalau tak perlu di sini, jangan letak sini. Biar dia letak di kawasan lain tau. Supaya sini kita boleh kurangkan industri yang tidak perlu di sini tau. Apabila kita banyakkan industri yang tak perlu di sini, tempat sini lagi pollution tau. Bagi saya macam tu lah. Lagi banyak industri di sini lagi banyak pollution. Kecuali industri ni memang memerlukan ekspor ataupun importnya. Kita letak sini. Kalau industri kecil ni yang tidak berkaitan dengan ekspor import ni, dia memang local market ni, mengapa nak jam dekat sini kan? Nanti nak keluar barang pun susah kan? Banyak lori lain, kontainer lain kan? Mungkin kita patut apa benda lain tau. Yang menyokong apa yang kurang. Satu bandar ni kena ada apa? Satu bandar yang sustain dia kena ada job opportunity, betul. And then dia patutnya ada food supply, makanan. Patutnya dia ada air. Dia patutnya ada kawasan recreation. Dia ada services. Dia kena complete tau.
So apa yang sini kurang? Itu yang kena banyakkan benda yang kurang ni patutnya. Melengkapkan apa yang kurang tu. Kalau boleh lah. Cadangan itu lebih kepada diversify the land use. Kita nak ke arah diversity kan, diversity kepelbagaian. Kalau boleh lah kan. Kalau masuk industri tidak perlunya tak payah. Okey, contohnya tadi siapa cakap nak bersihkan air kan. You kena faham dari segi hidrologi ya. Air ni mengalir dari barat ke timur ke barat. Kawasan kita di sini kan. Kawasan kita di sini kan. Air mengalir dari timur ke barat ke timur. Hello? 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 Siapa nak jawab? Hello? Hello? Semua jalan tak? Hello? Hello? Doktor. Air mengalir mana? Mungkin Timur ke barat ke barat ke timur? timur ke barat. Okay. Kalau timur ke barat, nanti fasa 4, kalau cakap nak buat waterfront sini, riverfront sini, nak bersihkan air ni, so dia kena macam ni tau. Air sebelum masuk ke kawasan kajian. Kawasan kajian mula dari mana? Dari sini kan? So air sebelum masuk ke sini, mungkin area sini kalau ada kosong ke apa, ini yang tempat patutnya kita buat wetland cell tu. Air ni mungkin kita kena tarik masuk dulu, keluar balik. Mungkin mencadangkan kita kena tukar sungai tau. Lalu sungai ni mungkin masuk ke sini, baru keluar balik. Dia masuk ke sini. Dia mungkin sini mungkin, tapi ipas satu turusan kecil lagi. Mungkin sebagian air mengalir masuk, dia filter dulu, saringan dulu, lepas itu melalui sel tu keluar balik. Mungkin macam ni, air sini baru jadi bersih kan. Tapi ini kerja besar ni, sebab apa? Ini sungai mengalir dari banyak tempat housing ini. I think sungai ni macam boleh buat lah, tak besar. Kalau sungai ni tak boleh. Sungai Klang ni tak boleh. Dia mengalir dari Jawa, tengok dari mana datang ni air ni. Dari Bata sampai dari mana? Sungai Klang tu dah ada dah, River of Life. Yalah, tapi air susah dikawal tau. Sebab apa? Air mengalir dari Puchong lah tengok. Dari Puchong pergi ke Shah Alam, baru sampai Klang tau. Sungai Klang ni memang susah lah bersihkan tau. Tapi sungai ni senang. Ia perasan ke? Pendek je. Memang untuk kawasan pelabuhan Klang saja. That's why kalau nak bersihkan air mungkin senang. Kita masukkan air ke satu tempat, bersihkan keluar balik. I think ini boleh selesai. Tapi kalau ikut engineering, sini mungkin takut air laut pun akan masuk. Tapi air laut sini bersihkan kotor ni, tak tahu satu hal. Mungkin sini pun kena buat something lah kan, untuk menghalang sampah keluar masuk balik lah kan. Mana tahu masa air pasang ke, mungkin sampah akan masuk balik. So sini mungkin pun kena ada buat something lah kan. Kalau masa air pasang dari laut ke masuk dalam, jangan membawa sampah masuk. Sini masa air mengalir ke turun, mungkin area sini kena do something lah kan. Saya ini proposal lah, mungkin ada tempat ni jadi wetland cell ke, bersihkan air, baru supaya air ni bersih. Macam river life yang benda lah kan, kita bersihkan sungai ni. Walaupun ini industri ya, kita nak bersihkan supaya orang cakap nak buat apa lah kan. Okey lah, tengok orang punya kerja lah kan. Sini mostly industri ni. Kalau bersihkan air nak buat apa apa tengah fikir ni. Betul ke riverfront ni nak buat apa? Ni bukan kotor ke tempat ni? Tadi siapa cakap nak buat riverfront ni, sesuai ke? Dan nampak ini macam banyak kilan je. Betul ke sesuai ni? Dekat situ dah ada satu kedai makan. Dekat Pasar 4 tu. Dekat atas sikit doktor, ada restoran. Ini. Kiri. Ini. Tak ada lah. Sini. Tak ada lah kan. Inilah kan. Mungkin ini je lah kan. Tapi tak tahu lah apa ni. Tak tulis apa kan. Ini kan. Tak tahu. Bawah sikit doktor. Dia tulis restoran doktor. Dia tak tulis pun. Tak tahu. Tak apa. Zoom out sikit. Ini tak tulis apa. Tak apalah. Tapi area ini nak buat kerja ni macam susah lah. I tak nampak potensi lah. Sebab sekitar ni semua kilan lah. Ini restoran satu boleh lah. Nak bersihkan air sungai ni macam projek mahal lah. Banyak kilan ni. Nanti keluar balik air kotor ni. Ini air manis susah lah. Sini ada kolam pancing lah. Sini industri kurang berat lah. Tak apalah, you cadang saja tak apa. Sebab sini pun ada kolam pancing, kalau ada restoran boleh lah.
Patutnya kilang ni tak boleh menghasilkan macam barang kan, patutnya kan. Okey lah, boleh lah cadang saja. Tapi yang lebih interest ni bagi saya ialah area seni. Yang area ceti Pulau Ketam dengan ceti pergi Singapura. Singapura pula, Indonesia ni. Kan, apa kita nak buat dengan ini? Kan, boleh lah, ini sea waterfront, ini riverfront kan. Boleh, cadang saja. Akademik study kan, tak apalah, cadang je lah. Tapi cost tu mungkin jadi mahal lah. Tapi kita cuba guna benda yang natural kan, gunakan wetland. So mungkin sini ada tanah hijau kan, mungkin ni boleh jadi wetland cell tu. Air masuk, lepas tu mungkin keluar balik kan. Ini mungkin boleh jadi wetland cell lah kan. So kalau ini jadi restoran, ini boleh jadi restoran wetland lah. Kita wujudkan satu wetland manusia ni. Human made wetland di sini. Dengan restoran ke apa, air masuk keluar balik pun boleh juga. Kalau boleh wujud wetland, biasanya akan datang burung akan datang sendiri. Kan, sebab wetland ni dia tempat yang kira ekosistem yang mampan lah, sustainable kan. Boleh lah, dia cadangkan saja. Barulah Portland ni bukannya kilang gudang saja kan, kita barulah masukkan aktiviti environmental sikit kan, green sikit lah kan, and then ada makan-makan minum, okey juga, boleh. Apa lagi, siapa lagi bagi idea apa lagi? Setakat ni yang berbincang ni, I ingat aktif ni fase 4 orang, fase 1, fase 3. Fase 2, fase 5 ni orang mana? Apa lagi nak cakap kan? Fase 2, nak cakap apa lagi, nak tambah apa lagi? Fase 2 punya orang. Fase 2, siapa dia? Ya doktor. Yes, apa lagi nak bincang untuk fase 2 ni? Apa idea awak ni? Salah satu idea untuk fase 2 kita nak buat yang rooftop garden tu. Tapi rooftop garden bersambung antara building ke building. Apa lagi? Yang komersial? Apa you punya tema untuk komersial tu? Apa idea untuk komersial yang sekarang ada ni? You nak jadi macam mana komersial tu? Sekarang ni ada kata emas kan, fase 2 kan? Ada kedai-kedai logistik semua kan. Macam mana? Apa you punya cadangan kepada kedai-kedai ni? Sebab you punya pusat bandar tau. You patut ada cadangan untuk komersial juga. You punya kira pusat bandar lah. Selain daripada green punya proposal, okay. Dari segi komersial tu, apa idea you ni? Nak maintain business macam itu ke nak tambah apa lagi? Supaya kedai ni semua berfungsi dengan lebih baik kan. Apa lagi idea untuk komersial? Kena fikir juga. Dan satu lagi, I think kita hari tu nampak yang ada dinding yang berlukis tu, apa street art itu, fase 2 ada ke street art? Ada doktor. Sekarang ni dia melukis apa? Lukis buruh tu kan, orang macam orang kerja buruh kan. Betul. You nak tukar ke? Ada ke sesuatu yang buruh tu? Nampak macam tak berapa menarik lah. Takkan perempuan Kelang ni nak menunjukkan buruh itu macam orang kasihan kerja macam tu yang kan. Ada ke benda yang lebih ceria yang boleh tunjukkan dengan identiti pelabuhan? Ada ke image kapal ke? Image kapal 80-an ke, 90-an ke, ataupun 18th centuries ke 19th centuries punya pelabuhan dengan kapal punya design ke? Itu kira berdesign sikit, kena fikir juga. Sebab fase 2 ni kira town center tau. Town center image penting tau. Street art itu nak tunjukkan apa? Itu patutnya jadi idea juga. Yang then boleh tunjukkan pocket parks kan. Sekarang ni ada pocket park sikit kan. Ada ke tempat mana boleh tunjuk pocket park sikit. Nanti pocket park tu nak buat apa? Kalau setakat tanam pokok letak pangku sikit, macam orang tak pergunakan tempat itu. You nak tunjukkan pocket park macam mana orang berguna tu. You kena fikirkan juga. Kan? Pocket park yang berguna. Contohnya pergi internet cari pocket park saja. Ini macam-macam nanti tak datang design kan. Tengok. So sometimes tak ada idea, you pergi tak internet je. Contohnya nak wujudkan banyak pocket parks. Boleh dapat idea pocket park sikit. Ada ke pocket parks yang lebih berfungsi? Kan? Contohnya pocket parks ni ada fountain ni. Ini nama fountain ke apa? Macam air mengalir kan. I think Kelang ni sesuai dengan air lah. Kalau banyak kat air, mungkin udara akan bersih sikit dan sejuk sikit kan. Ada ke nak water element punya pocket parks ke? Kan? You kena fikirkan. Apa ni yang mengalir ni? Apa yang mengalir ni? Kata. Boleh kan? You tak ada idea, pergi internet cari lagi kan? Supaya kita fikirkan. Boleh kita wujudkan small pocket parks. Macam Portland ni, hari tu kita nampak kawasan kecil macam ni, dia tanam pokok dengan letak pangku sikit kan. Ini pun contoh macam tu lah, pocket park kecil-kecil kan, tepi bangunan kan, dia buat sikit kecil-kecil ni. So katakanlah boleh dapat idea sikit tau. Pocket park ni apa fungsi ni? Ini ramai orang, apa boleh buat?
Ada aktiviti sosial lah kan. Okey. Tengok apa orang buat ni. Kan? Macam tadi tu, interesting tau. Tengok Pocket Park ni, dia antara bangunan pun boleh buat kata garden sikit kan. Ataupun, ini rooftop garden kan. Okey. Dapatkan idea lah. Ataupun Pocket Park tu, boleh ke tempat untuk jual sayur-sayurnya? Daripada pasar malam biasa ke pasar tani biasa. Boleh ke kita ucapkan Pocket Park kecil-kecil tu, tapi boleh jual sayurnya? Kan? Pocket Park mungkin berasaskan agriculture Pocket Park. Pocket Park kecil-kecil boleh jual sikit sayur. Kan? Ada tu, tapi allow mungkin 2-3 gerai je. Jual sayur-sayur sikit. Jual buah-buahan sikit je. Kan? Boleh kan? Banyak idea kan? Ya tu. You ni terfikir satu benda, tak internet. Boleh dapat banyak idea ni. Tempat minum ke? Ini tempat apa? Melukis gambar ke? Tak tahu apa. Mungkin boleh jadi juga apa nama? Arts park lah kan. Park yang boleh bagi orang artis ni datang sini jual gambar dia ke. Boleh juga. That's why Pocket Park pun janganlah setakat tanam pokok tinggal kerusi pangku saja kan. Mungkin ada Pocket Park tu berunsurkan arts lah. So orang arts ni, artis ni, artis ke apa pun boleh. Ataupun performer punya parks ke. Untuk orang yang apa nama itu orang sekali yang menyanyi-nyanyi minta duit tu nama apa? Apa nama itu? Yang menyanyi minta duit tu apa nama? Basker. Apa Pasker. Basker. Boleh juga mungkin ada parts tu unsurnya untuk Paskers ni, untuk ada mungkin yang mengusulkan arts ni untuk orang jual gambar ni. That's why boleh juga banyak Pocket Parks Ada Pocket Parks mungkin jual sayur punya, tapi tak boleh banyak lah, mungkin satu gerai sayur, satu buahan itu je. Kan? So kadang-kadang you kena dapat banyak idea tau. Supaya kelas ni tak jadi boring university lah kan. Tahu gudang saja kan. Ini juga macam jual sayur. Ini mungkin lah ni. Kan? Tengok tanam sayur, tanam pokok. Ini part ni untuk jadi macam urban farming tau. Mungkin masing-masing tanam sayur dia ke, tanam buah-buahan sikit-sikit ke. Nanti mungkin boleh jual ke. Ini boleh kan? Their own parks kan. Boleh tak banyak idea ni. Ini tengok kawasan kecil-kecil ini je pun boleh tanam pokok, tanam sayur apa kan. Tempat tak banyak besar, itu namanya Pocket Parks kan. Kawasan kecil-kecil je kita boleh buat benda. Kan? Nanti orang duduk sana minum makan ke, nak jual sayur ke, jual lukisan dia ke. Ini tempat untuk mereka main chess ke. Kan? Ini tempat apa? Ini budak kecil punya aktiviti kan. Apa nama ni? Apa tak ingat. Kan? That's why kadang-kadang ini main chess kan. Ini tempat apa? Pakai recycle punya raw paper kan. Paper raw kan. That's why kadang-kadang you dapat idea, lepas tu jangan copy orang punya gambar kalau boleh. Lukis semula. Trace balik. Jadi sketching. Macam inilah sketching ni. Jangan gambar terus ambil je. You trace balik, sketch balik. Baru nampak idea you. Kau boleh ambil kira saiz kawasan betul ni. Bagi saya kalau boleh banyak padang air lah supaya kita tak panas, udara boleh dibersihkan kan. Boleh kan? Kawasan kecil-kecil itu kita boleh jadikan parks kan. Tapi kena fikirkan implementation. Macam mana pelaksanaan itu. Ini semua benda mahal tau, belanja duit tau. Macam mana nak jadikan benda ni menguntungkan, tidak merugikan. Mungkin semua benda ni kalau boleh diprivatekan kan, privatisekan. Private yang buat ini tempat, and then dia mungkin boleh buka gerai sini. At least dia dapat duit balik lah kan. Ataupun dia boleh jual gambar di sini, arts kan. Ataupun performance kan. Boleh sewa bagi orang buat apa. Dia kena fikirkan macam itu lah. Aktiviti boleh dicadangkan, tapi mesti boleh menyokong kos punya. Kan? So setiap cadangan itu kena ingat, kalau boleh, semua cadangan ni tak perlu belanja duit kerajaan. Sebab nak tunggu duit kerajaan, nanti semua ni lambat kan. Kalau boleh, you cadangkan benda dengan implementation punya mechanism, iaitu privatization. Ataupun tadi orang cakap ni, allow the community to develop kan. Bagi community tu buat. So community belanja duit buat, lepas tu community boleh dapat apa? Mungkin community boleh jual sayur di sini kan. Community boleh jual gambar-gambar di sini kan. Jual bunga di sini. Kita kena macam ni tau.
orang yang belanja duit buat ni boleh dapat balik duitnya. Boleh jual store car park di sini ke. That's why kita kena fikir mekanisme macam tu. Jangan buat tak ada gunanya. Kita kena buat relate to ekonomi lah kan. Mungkin lepas buat itu boleh sewakan untuk orang yang macam food truck ke, ataupun apa-apa, lepas tu food truck itu orang boleh bayar sewa. So company tu mungkin boleh dapat balik duit dengan menyewa tapak tu kepada food truck. So food truck tu berhenti sana jual makanan. Contoh macam tu boleh juga. So kita sentiasa fikirkan cadangan yang boleh dapat balik ekonominya. That's why kita tak perlu duit kerajaan. Boleh self-funded by community, lepas tu community dapat balik keuntungan. Boleh ya? Kawasan kecil-kecil ni boleh fikirkan. So park itu become commercial area kan. It's informal, commercial plus parks. Ini macam ni cadangan. Boleh ya? So waterfront sama. Siapa dapat waterfront tu? Kan tak akan minta kerajaan je waterfront kan. Atau kat waterfront tu akan dapat pulangan ekonominya. Kan? Waterfront yang boleh dapat pulangan ekonominya kalau boleh kan. So waterfront yang boleh dapat pulangan ekonomi contohnya kan. Ini Kuching ya I think. Bukan ini tempat mana ya. KK. KK waterfront Oh, KK waterfront cantik kan. Waterfront. Lepas tu mungkin boleh ada boat dining kan. Kapal yang minum ke makannya atau boleh ada. Ya, doktor. Idea dia memang originally memang ambil dari KK punya waterfront tu doktor, sebab situ pun ada jetty. Alamak, ini masuk bilik, nasi buat bilik pula ni. Kan, lepas tu kita letak boat dining ke, boleh buat gerai-gerai ni. That's why kita boleh buat macam ni lah. So, aktiviti ni jangan cadangkan saja. Kita kalau boleh, kita fikirkan siapa nak belanja duit tu. So, orang belanja duit tu, macam mana kita dapat balik keuntungan ekonomi tu. Maksudnya jangan berugikan lah. Semua benda ni mesti berasaskan ekonomi. Kalau tidak berasaskan ekonomi, tak jalannya. Sampai bila pun tak boleh siapnya kerja tu kan. Orang tak ada duit kan. Ini Kuching Borneo Post. Mananya? Miri Waterfront. Ini Miri Waterfront. Kenapa kotor ni? Belum siap lagi lah kotor ni. Boleh So masing-masing fikirkan. Tadi fikir apa? Waterfront, pocket pass. Kan? Apa lagi kita fikirkan? Ini Kuching ini Kuching Waterfront. Kuching Waterfront pun sama. Dia ada gerai-gerai tau. Jual burger lah, jual apa kan. That's why you buat waterfront. Tapi lepas tu kena dapat balik duit kan. Macam di boat ni semua kena bayar kan. Orang bayar duit, naik boat kan. Atau sebagainya macam tu lah. I think waterfront ni, saya pernah nampak juga boat yang makan tau. Orang tengah buat kenduri tau. Kahwin atas kapal tu. Ada kapal melalui sini. Atas tu orang tengah buat kenduri kahwin tau. Saya pernah nampak lama dulu lah, 10 tahun lepas ni. So macam itulah benda kita boleh create tau. Kan? So buat benda yang boleh dapat pulangan ekonomi. Baru nanti kita ambil kira pelaksanaan lah kan. Jangan semua fikir kerajaan keluar duit, kerajaan keluar duit, kerajaan keluar duit. Habis tak jalan. Okey, apa lagi? Pasal lain? Tak bersuara lagi? Siapa lagi? Belum bersuara ni. Pasal 5, suara bersuara lah. Pasal 5. Tadi ada cakap. Sudah bersuara yang awal-awal tadi. Apa lagi idea? Nak masuk sini? Pasal 5. Apa idea lagi nak masuk ni? Macam kita orang ada juga cadangkan pasal food truck. Okey, apa special ni food truck ni? Janganlah sama je. Apa semua special? Food truck tu dekat dengan ni, taman permainan. Yang dekat Padang tu. Ada Padang ni? Yang tadi tu. Padang dekat tengah belakang library tu semua. Yang industri tu. Yang dekat industri tu. Tu, yang tu. Ni. Tu. Yes. Tapi food truck mahal tau. Ini kalau pekerja kilang ni, mampu ke bayar beli food truck ni? Ini kawasan kilang, pekerja kilang kan? Apa nak buat ni? Okey. Tanya satu hal ni. Ada ke bundle macam mana? P-U-N-D-R. Bundle. Bundle. Macam betul kan? Pakaian. Ada ke bundle dekat Poklan? Tak ada Ada. Bundle ada kat Poklan. Dekat persiaran Raja Muda Musa tu. Yang kat Pekan tu. Ada sudah ada ada. Bundle Poklan. Mana keluar? Dekat persiaran tu. Sudah ada lah. Sudah ada. Factory outlet Poklan. Ada. Bukan ni. Dia kecil saja. Ini kilang dia, gudang dia. Factory outlet Poklan. Factory outlet Poklan best bundle.
Ini kira dia punya gudang lah mungkin kan. Gudang. So mungkin boleh fikirkan tadi punya tempat yang pekerja kilang ni, I cakap you, pekerja kilang punya tempat paling sesuai buat bandar. Sebab macam Shah Alam Section 24 kan. Section 24 tak silap saya. Shah Alam. Ada tempat jual bandar baju lah. Oh, memang ramai yang beli lah. Sebab area tu memang kilang kan. Itu banyak pekerja luar negeri kan. So area tu ada satu kedai jual bandar yang memang I think tiap weekend yang nampak banyak baju kantong tengah luar tak jual. Kan? So mungkin macam tu lah kan. Kita kena fikirkan sesuai dengan lokasi siapa pun penghuni di sana. So you cadangkan benda yang sesuai dengan dia lah. Kan? Dia cadangkan benda yang sesuai dengan dia lah kan. Kalau boleh lah kan. Saya tak ingat di mana, tak apa. So selain dia bandar, apa lagi? Dengan pekerja luar negeri ni, gaji tak tinggi ni, apa yang sesuai dengan mereka? Mungkin bandar ni sesuai sebab mereka beli baju mungkin cepat kotor, cepat buang kan. Mereka beli murah-murahnya kan. Apa lagi? Kena fikirkan kan? Okay. Ada ke nak buat lagi banyak rumah untuk pekerja luar negeri ni? Supaya pekerja luar negeri ni tak payah duduk dekat kawasan perumahan biasa. Kita ada special punya. Macam kira kita buat asrama betul lah, tapi untuk untuk disewa punya lah kan. Macam mana kita, maksudnya kita buat asrama pekerja lah kan. Apa pasti kan. Mungkin boleh. Itu nama apa? Kediaman untuk pekerja kan, kilang kan. Kita mungkin boleh develop lagi banyak tau. Kan? Perumahan untuk pekerja kilang. Supaya pekerja kilang tak payah duduk jauh-jauh, nanti kena hantar dengan bas kilang kan, lagi jam kan, semua tempat jadi jam, banyak kilang biru-biru tu kan. Kalau semua dekat dengan kawasan kedai kilang, lagi bagus. Sebab Shah Alam ni banyak kilang. Kalau boleh kita banyakkan pekerja perumahan pekerja kilang lah kan, mungkin boleh satu hal juga kan. Area sini. Ini Pasaraya Matahari. Mana yang jual bandar tu? Lupa. Depan sikit ke belakang sikit lupa. Area sini lah. Nanti banyak jual bandar beli baju ni. Dia jual di luar je. Tepi jalan macam gerai. Ini area. Tapi gambar ni tak ada. Itu aktiviti macam mungkin temporary bukan bangunan, ada temporary activity kan. Macam kabut sale ke doktor? Dia buat macam gerai je. I think di weekend saja ada, weekday tak ada. Saya tiap kali weekend lalu memang ada. Dia buat macam payung je, tepi jalan dia jual kan. I think area sini lah, mana berupa lah. I think dekat luar Matahari itu betul lah. Di luar sana. Kampung ni masa dia ambil tak ada. Dia mungkin weekend je dia jual. Dia tepi jalan, dia dekat kawasan hijau tu, dia letak payung, lepas tu jual macam tu je bandar. I think area sini betul lah. Okay. Tapi bukan semua masa ada masa tak ada kan. That's why kita boleh buatkan bangunan dia ke ataupun apalah kan. I think area Matahari sini lah. Tapi masa ni tak ada. Mungkin dia buat macam letak payung jual. Macam ni I think area sini lah masa tu. Ini jual apa? Jual buah-buahan jual durian. Oh, ini waktu durian punya ni. Kan? So masing-masing boleh fikirkan lah kan. I think dekat Federal Highway itu tempat area apa? Supan Jaya. Dia sudah ada kedai bandar dekat Federal Highway tu kan. Dia pasang ke? Supan Jaya. Mana di Pulau Besar pula? Okey. Tak boleh pakai lagi. Dekat sebelah ANW ke doktor? Honda. Tak apa. Tengok je. Honda Supan Jaya. Ini bukan seni. Federal Highway dekat dengan mana area tu? Tengah map pula susah cari. Patut tika. Bonduru. SS16. Ya ke? Supang. Area seni ke? I think area seni lah mungkin.
Access masuk Sumanjaya. Saya fikir ini SS16. Situlah tu. Dekat area situ. Ini I think area dia. Betul. Boleh ke? Area sini ke? Mana boleh nampak sini? Baik. Tak boleh landing dia. Jauh pusing pula. Sudah lepas kan ni? Tak betul ni. Depan tu doktor, depan tu lagi. Tu belah kiri. Alamak, kenapa kabur? Ini Peter Tenniu. Ini kata dia kan. Bonduru. Apa nama Bonduru? Bonduru tu. Benduru ke Penduru ke Benduru ke. Ini macam nama Japanese kan, lebih betul kan ni. Something macam ni lah, kita mungkin boleh ucapkan benda macam ni tau. Ini kalau benda bandar kan, betul tak pernah masuk ni. Saya assume je lah kan. That's why dia tulis slogan dia Peter Tenniu kan, lagi baik daripada lamanya kan. You pernah ke beli baju bandar ni? Pernah beli ke? Pernah. Pernah kan? You ni ingat kaya je tak payah beli. Dulu masa saya pergi Australia, saya beli baju sejuk dari bandar je tau. Saya ingat takut 40 tahun sekali je nanti pergi Australia kan. Buat apa nak beli baju sejuk itu kan? Takut 40 tahun pergi sekali je. So masa saya pergi beli bandar je, murah je. Kalau beli beratus-ratus pergi bandar beli RM10, RM20 je. Yalah pakai seminggu itu je, lepas tu tak pakai lah. Sampai hari ni tak pakai lah. 5 tahun ke 6 tahun lah tak pakai lagi. Nasib baik bandar punya kan, tak apa. Anak punya pun tak boleh pakai lah. Masa dia pergi umur 5 kan. Sekarang ni seumur 11 kan, tak boleh pakai lah. Nasib baik beli bandar punya. RM10, RM20 je. Nak buang pun boleh buang, dapat hadiah bagi kawan pun boleh kan. So sometimes memang rugi lah beli baru punya. Kan, so benda macam ni boleh cadangkan kan. Bandar ke apa, tempat kilang kan. Food truck ni kena tengok balik. Kalau food truck macam ini punya okey, murah punya okey. Kalau food truck mahal-mahal, I beli satu Milo sampai, bukan Milo lah, dia koko kan, sampai RM10. You cakap food truck tepi jalan panas dia punya koko drink kan, RM10 baik, I pergi shopping mall minum I cakap gila lah. That's why I tak suka food truck lah. Kalau food truck macam ini punya tak apa, murah punya kalau macam ini murah kan. Kalau food truck baru ini gila-gila mahal, dia ingat macam harga shopping mall lah, harga Starbucks punya RM10, RM15 gila punya minum air macam tu. Tepi jalan je, apa kan, aircon tak ada kan. That's why tak berapa rasa sesuai lah. Tak apa, you cadangkan. Boleh kena tanyakan idea. Kan, tempat kilang mungkin susah bandar macam ni lah kan, tempat kilang. Sebab ini pun area dekat dengan Glenmarie, kilang kan. Lepas tu Shah Alam kan, kawasan kilang. So susah dia bandar kan. Macam tadi I cakap session 24 ke berapa itu pun sama. Kan, tapi itu dia bukan bangunan, dia buat payung je kan. Dia buat khemah je. So dia weekend je letak, weekday tak ada. Nanti weekend nampak banyak pekerja luar, Bangla ke apa kan, Myanmar ke, orang tak berkumpul sana tu, beli baju, beli sayur semua. I think itu weekend saja. So gambar dia masa ambil mungkin weekday tak ada. So kalau kita cadangkan macam itu boleh ke doktor? Untuk macam serta-serta hari saja, macam untuk Sabtu Ahad saja? Boleh, macam pasar malam lah. Dia satu hari, seminggu, sehari 2 hari je pun boleh juga. Tapi kalau macam ni, you cakap jangan tapak lah, satu tapak saja. Mungkin tapak untuk apa? Okay. Macam tapak pasar malam lah. You cakap tapak apa? Tapak pasar minggu. Tapi jual apa? Jual baju bandar, mungkin jual sayur. Mungkin weekend je orang Kelang baru ada masak-masak. So weekend je mungkin baru beli sayur, beli apa kan. At least beli baju bandar macam tu je. Weekday mungkin orang tak ada masa nak masak. So tak payah lah kan. Okey doktor. So tapak itu weekday nak buat apa? You kena fikir kan. Weekday nak buat apa? Atau ke weekday kita perlukan parking. So mungkin weekday jadi parking. Weekend jadi benda lain. Ataupun weekend nak jadi apa? You kena fikirkan tau. Kalau boleh ada aktiviti 7 hari lah. Jangan weekend saja. Weekday tu kosong kan. Okey. Okey, satu lagi. You pernah fikir ke? Kelang ni dia kawasan industri. Tapi kilang-kilang ni, gudang-gudang ni, katakanlah, I pun perasan tau. I lalu kawasan stesen berapa 24 yang dekat Isora itu. Macam especially area Canon ke apa. Katakanlah mereka dapat sales tau. Setahun ke sekali ke sebulan sekali ke mereka dapat sales tau. Ataupun tengah tahun dapat sales kan. So mereka nak pakai tempat mana untuk dapat sales tu? Ada ke kawasan kilang kita boleh ucapkan satu tapak, itu tapak untuk expo punya atau tapak untuk sales punya? Event space. Event space ke apa nama boleh pakai lah. Mungkin minggu ni adalah kilang tak puas 7 hari punya sales kan. Dia sewa lah tapak itu 7 hari. Tapi dekat dengan kawasan kilang lah, dia tak payah angkat barang jauh kan.
Mungkin minggu depan orang lain sewa pula kan. Kadang-kadang macam brand-brand tertentu dia buat juga kan. Macam itu apa? Ya anjing punya itu brand apa nama? Apa nama? Anjing punya brand tu apa nama brand tu? Tak tahulah doktor, tak tahu anjing. Dia punya logo yang anjing apa nama? Hush puppies. Hush puppy. Hush puppy. Itu ada anjingnya Hush puppy. Hush puppy ada satu retailer sentiasa pasal tau dekat kawasan gudang ni. Dia dekat kawasan gudang kilang kan, dia sentiasa pasal tau. So mungkin pun satu alternatif tau. Kita ucapkan satu space kan untuk kilang-kilang tertentu nak clear the stock kan. Dia nak stock clearance kan, dia akan buat. So at least tempat itu tekan dengan kilang dan gudang dia kan. Dia tak payah angkat jauh pergi tempat lain kan. Mungkin boleh cara dengan tapak macam tu. So mungkin masa tertentu mungkin jadi tapak pasar minggu ke. Ada masa mungkin boleh jadi aktiviti macam ni ke. Satu multi-purpose space lah kan untuk berbagai jenis aktiviti kan. Supaya sesuai dengan gudang kilang dia tempat lah kan. Kita ucapkan space macam tu lah kan. That's why kita kena bersesuaian punya kan. Satu bersesuaian dengan bandar ni, kita wujudkan aktiviti baru kan? Ataupun apa yang bandar ni tak ada punya, kita kena wujudkan. Macam makanan kalau boleh wujudkan kan, urban farming kalau boleh wujudkan, tapi di mana kita kena fikirkan, rooftop ke ataupun bangunan khas ke nak buat urban farming. Sebab Kelang ni ingat memang kekurangan makanan ni, boleh ke ada building tu urban farming, farming building ada ke dalam bangunan kita buat farming? You fikir apa saja internet. I think dunia ni mesti ada lah benda macam ni. Lepas satu building tapi betul farmingnya. Ada tak? Farming building. Oh, ini semua illustration saja kan? Maksudnya perlu ada ke illustration kan? Ni. Ini. Dia satu bangunan tapi dia macam shelf kan. Setiap shelf tu boleh tanamkan, dia berlapis-lapis kan. Mungkin tanam sayur-sayur yang macam salad punya tu kan, yang Zima Space punya kan. Macam ni lah kan. Sometimes tanam bangunan pun boleh tanam sayur kan. So ada tempat-tempat kosong ni buat satu bangunan kan, dalam tu boleh tanam sayur yang high density ni, tanam sayur dia macam ni lah kan. Hydroponic kan, dia pakai cara hydroponic kan, di Zima Space kan, dia tak payah bertanah tu, dia pakai air saja ke apa kan. So bangunan kalau 5 tingkat, satu tingkat dalam dia pun sudah boleh berlapis macam ni kan. Satu tingkat tu berlapis ni tanam sayur ni kan, berlapisnya kan. So kalau fikir macam ni, tapi dia bukan pertanian saja. So pertanian macam ni actually menarik orang tau. So dalam pertanian ini pun boleh buat restoran kecil tau. So orang boleh makan dalam agriculture land tau. Maksudnya tempat ni orang tanam sayur, hidroponik, tanam bangunan. Masa yang sama letaklah kerusi meja untuk orang makan tau. So atau orang cakap nak makan sayur yang fresh kan, makan salad yang fresh kan. Datang sini lah. Terus petik je, cuci, masak salad, boleh makan. And then siapa nak goreng-goreng terus lah kan. Macam tu lah. So kita boleh wujudkan aktiviti macam ni tau. Kita bukan restoran biasa contohnya. Kawasan kalau seafood kita cakap seafood restoran kan. Kalau Cameron orang suka makan apa? Steamboat kan, apa kan. So sini mungkin you punya aktiviti ialah apa? Kan? Hydroponic mungkin restoran. So restoran tu ada tempat tanam hydroponic dan sayur macam ni. Nanti orang boleh terus makan lah. Siapa yang suka makan sayur yang fresh kan. Orang vegetarian ke, atau orang nak diet ke, datang sini tak ada daging, mesti kurus ni. Kan? So macam ni lah kan, difikirkan kan. Tu dia boleh tanam berlapis kan. So dia boleh tanam dalam bangunan sebab dia jimat space kan. Biasanya pertanian ni kita satu lapis saja kan, satu layer je. Ini berapa layer? Satu tingkat sudah 5 layer. So bangunan bertingkat kan. And then tanam dia buat benda lain lagi, boleh ada restoran kan. Macam IKEA kan. Sambil beli perapok, sambil boleh makan kan. So ini sambil orang sambil tanam sayur, dia boleh jual sayur terus lah. Dia boleh buka restoran terus kan. Jual sandwich ke, sandwich berbagai banyak sayur kan, jual sandwich ke, jual sayur ke, salad ke apa kan. You kena ingat salad bukan yang murah tau kan. Hari tu saya pergi Sunway Lagoon satu mangkuk punya salad berapa ringgit lupa 20 kan ke berapa ringgit, mahal juga tau, tak murah juga. Salad ni you beli sendiri murah 5 ringgit je, lepas dia letak itu salad ke apa boleh jual sampai 20 ringgit tau. Mahalnya. That's why sometimes making money juga kan. Orang malas kan, jual dia lah. Yang orang rajin dia beli sayur fresh, balik buat sendiri 5 ringgit je. Malas itu 20 ringgit kan. Boleh kan? Okey doktor. Ini Skybridge ini pun special ni. Macam hutan rimba Skybridge ni. Kan? Green design, green bridge. Paklan apa green bridge?
green bridge. Boleh juga. So lagi banyak pokok, lagi banyak hijau, lagi banyak kurang pencemaran kan, less pollution kan, more cooling kan. So mungkin kalau kan pedestrian walkway ataupun pedestrian bridge ni, kita buat macam ni caranya kan, green bridge punya kan. Boleh tanam pokok sayur punya kan. Ini semua green building kan. Akhirnya tak nampak bangunan, nampak macam sayurnya kan. Nampak pokok je ini, tengok. Bangunan dia tanam tengok pokok oh. Agro Technology Market. Betul ke ni? Tanam sayur ke? So bangunan ni pun jadi kawasan pertanian. So guna tanah komersial ke pertanian ni? Kan? Komersial plus pertanian. Biru campur hijau punya. Kan? So boleh tau. Kata kita tengok ni Tokyo punya. Kan? Agro green roof. Green roof pyramid. Japan. Across. Agro ke Across lah? Tak tahu. Kalau agro hebat ni. Across mungkin nama company tu Across ni. Fukuoka. Boleh lah. So you kena fikirlah macam ni lah. I think green bridge ni macam seronok jugalah. Kan? Tak semestinya tanam pakai aircon kan. Malaysia KL ni dia buat pedestrian bridge ni dia pakai aircon kan. Actually tak betul lah. Lepas tu dia tanam sayur lah. Tanam pokok lagi bagus kan. Sejuk kan. Dia pakai aircon kan. Bill mahal lah. Maintenance suatu hal kan. Kena sentiasa bersih komputer semua sebagainya kan. Ini rooftop garden kan. Apa aktiviti boleh buat kan. Urban farm. Betul lah. Atas bangunan ni. Boleh buat urban farming ni. Luar negeri sudah ada lah. Kan. Singapore punya urban farming. Kan. Rising the roof. Cultivation Singapore urban farming. So banyak benda boleh buat kan. Ini pun rooftop urban farming kan. Atas rooftop tu. Dia tanam sayur. Rooftop urban farming. Ada lah sebenarnya. That's why kita kena kreativiti sikit lah. I think orang negeri, apa pun siapa boleh buat. Malaysia semua cakap tak boleh buat punya. Itu pelik sikit. Orang Malaysia ni semua tak boleh. Dia hanya boleh buat benda yang normal je. Special sikit semua tak boleh buat. Kita tak boleh buat something yang special. Itu pelik ni orang Malaysia ni. Ini kan rooftop farming kan. So boleh lah rooftop farming. Rooftop farming. Banyak lah contoh lah. So berani sikit lah. Jangan takut-takutnya. Nanti kalau buat macam ni, temperature dekat Kelang dia mesti menurunnya. Kita jadi kurang panas lah. Kan? Utara pun jadi bersih. Boleh kan? So dapat idea lah. I minta you ni kena berani sikit lah. Jangan takut-takutnya. Ada satu lagi cadangan saya, mungkin banyakkan elemen air lah dekat Portland ni. Sebab panas kan, kotor kan. Bila air banyak, air ni boleh melarutkan banyak pollutants kan. So udara mungkin jadi bersih dan sejuk kan. Kalau boleh kita banyakkan macam fountain ni lah, air pancuk ni lah kan. Dekat Portland ni kan. Kan, elemen air. Kalau boleh banyakkan elemen air ni. So ada tempat mungkin banyak air, ada tempat mungkin banyak urban farming kan. Supaya setiap fasa ni aktiviti boleh lain ni. Boleh lah, so berani lah. Ini hujan kan, tak apa. Ini Singapura kan. Atas ada garden tu kan, atas hotel tu kan. Okay. Elemen air kan. So, wah, ini pun satu hebat ni. Boleh sampai mandi ni. Alamak, masuk annual report orang. Tutup je lah. Ini gambar ni kecil sangat. Apa? Ini kan, sebelah kanan nampak kan? Ini nama apa? Apa nama jenis pancuk air macam ni? Outer features in the land. Apa nama jenis pancuk air macam ni? Water features in the landscape. Land perspective. Apa nama kalau dia pancuk macam ni? Dia tak ada special area tau. Dia macam ni je pancuk kan. So budak boleh terus masuk ni. Tak tahulah Malaysia boleh buat. Kan? Macam ni lah kan. Sometimes kita tepi jalan boleh ke buat macam ni. Kan? Nama ni apa? Ada doktor dekat Melaka ada. Melaka tu pavement jets. Dia namanya pavement jets of water fountain. Dekat Melaka. Fountain biasa, air terus pancuk je kan.
pavement jets of water fountain. Ini idea dia boleh Biasanya dia juga. macam berjoget doktor, air. Itulah. Jadi kadang-kadang tiba-tiba keluar kan, tiba-tiba rehat kan. Orang tak tahu dia lalu je habis pasal semua. Pasal semua. Kebetulan lalu tu tak ada. Tiba-tiba pancut keluar habis aja. Kan? Pavement jets of water fountain. Ini apa tak tahu keyword dia nama apa. Pavement jets, di pavement kan, jets of water fountain, jets water fountain. Dia macam jet lah kan, dia pancut power juga kan, jet lah kan. Boleh kan? Public square. Ucapkan public square macam ni pun tak apa, dekat ataupun tepi-tepi jalan Kelan ni tengah air kotor panas kan. Satu ni tanam pokok hijau, satu lagi mungkin pakai air. So mungkin ada pasal konsepkan air, ada pasal konsepkan green kan, boleh lah lain-lain kan. Tapi kalau buat macam ni, orang mesti suka datang. So boleh buat aktiviti apa, komersial kan. Boleh buat tepi-tepi gerai ke, apalah kan. At least orang datang tengok air ni sambil minum lah. Jangan ada duduk tengok je kan. Sambil ada orang jual air ke, jual makanan ke. So kita kena integrate kan environmental solution plus economic activity. Supaya semua aktiviti ni ada orang akan keluarkan duit. Ataupun orang keluarkan duit nanti boleh dapat balik duit. Dengan sewa gerai ke, sewa tapak gerai ke, sewa tapak food truck ke, apalah kan. Mesti dapat pulangan duit lah. Main ni tak boleh bayar. So main tak boleh bayar. Tapi you tutup tepi ni, itulah boleh beli makanan, beli air kan, boleh belanja duit. Ataupun nak jual apa ke tepi ke, jual sayur ke. Kan, jadi tapak sayur ke, tapak jual makanan ke, apa tak apa kan. Ataupun sebelah sini boleh jadi art street ke, jual gambar-gambar orang ke. So sampai tengok air, atau orang datang melukis, jual gambar dia ke, gambar-gambar dia ke kan. Macam tu lah kan. Kita aktifkan macam ni lah kan. Okay, I think so cakap banyak. I think so 2 jam lebih, I think cukup lah. So, siapa lagi dah bercakap apa lagi ke? So, tak apa banyak idea. Jangan idea ingat nak makan apa je. Mini cruise boleh lah. Bebas digital. Apa maksudnya bebas digital? Jom petakan bebas digital. Maksudnya apa? Ada orang cadangkan sini. Jom petakan bebas digital. Apa maksudnya? Atau orang sakit tekak tak boleh bersuara, tak apa, bisa tulis kira bersuara lah kan. Setiap si timur pun ada, okey. Jom bebas cukai ni, saya tak berapa suka lah. Sebab sekarang ni, dulu menarik jom bebas cukai. Sebab apa? Semua benda ada cukai mahal. Apabila jom bebas cukai ni, dia murah, dia menarik orang datang lah. Tapi sekarang ni tak perasan ke? Kalau beli online ni, semua kita jom bebas cukai kan. Contohnya, you masuk online, you beli daripada UK terus. Tak perlu bayar cukai. That's why murah. You beli terus daripada Japan, bebas cukai sebab tak payah cukai. That's why sekarang ni, jom bebas cukai ni bagi saya tak menarik orang. You beli online, semua bebas cukai kan. So, itu tak ada guna lah bagi saya. Nanti semua tutup je lah. Macam shopping mall bebas cukai ni pun tak ada bisnes lah sekarang ni. Kan? Macam orang dulu pergi naik flight lah, naik aeroplane lah, pergi bebas cukai kedai beli benda. Sekarang ni pun tak semesti orang beli. Tak ada murah sangat lah kan. Sekarang ni online di dunia kan. So, bagi saya tak ada apa lah interesting sangat lah. Apa ini ya? Tunjuk ni. Info pelawat, info Kelang. Maksudnya secara Kelang tu. Okey, boleh, bagus. Okey, ada apa lagi? Ada kata tak apa. Hari Khamis ni last lah kan, sebelum raya kan. Ahad raya Khamis kita jumpa lagi sekali ya. So kalau boleh Khamis ni tunjuk saya tengok setiap grup punya konsep, okey? Setiap grup punya konsep. Setiap grup punya konsep and nanti pembaikan tu, pembaikan untuk pasal punya, pasal 1, 3, 4, 5 dia punya tema dengan konsep dia kan, yang 5 pasal ni kan overallnya bagi, and then satu lagi konsep overall berkaitan dengan land use activity tu. So overall ada 2 konsep plan satu konsep untuk pasal, satu konsep land use, and then setiap pasal ada konsep dia masing-masing. Okay, boleh kami sini kena tengok so sebelum raya kita at least kita settlekan konsep ayat matlamat itu, matlamat atau vision tu, vision kita apa nak maju itu, vision matlamat, vision kena ada kan, boleh so vision overall konsep 2 and then 3 konsep untuk 5 fasa itu, 5 fasa itu kena completekan. So kami kena tengok ni so at least before raya kita selesaikan konsep dengan vision statement tu. So lepas raya kita terus buat cadangan titik untuk setiap fasa, boleh. So cadangan itu kena ada 3D drawing, 3D map,
And then ada diagram apa-apa, foto apa-apa, ada sketching, semua macam tu. Dia something macam urban design project lah. Sedetail yang boleh. Boleh ha? Satu group ada 5 orang kan. Ramai lah. 5-6 orang kan. Patutnya boleh buat detail lah. Kita bukan individual work kan. Group work kan. Dulu Pafo ni pun kumpulan kecil kan. 2 orang ke 1 orang buat satu kan pun boleh buat detail kan. Tak akan kali ni 5 orang buat satu pasal ni, 5 orang buat, 6 orang buat kan, tak boleh banyak kan. So dia kena sangat banyak benda. Sangat banyak drawing, sangat detail. Ada explanation of the idea, explanation of the implementation pun. Macam nak implement supaya tak merugikan. Kalau boleh buat satu account lah. Okay, kita buat tadi cakap tu, pavement jet water fountain. Cost dia lebih kurang berapa? Contohnya 50,000. You cadangkan siapa nak belanja untuk itu. Nanti macam mana dia dapat balik 50,000 tu? Berapa lama dia boleh dapat 50,000 tu? Contohnya kalau satu hari dia jual tapak gerai tepi tu, satu hari kalau tapak gerai dapat 100. 1 tahun dapat 3,000 lebih. 50,000 bila dapat balik tu? 10 tahun ke, 20 tahun ke dapat balik? Kena kira tau. At least maksudnya ada satu plan untuk mengambil balik investment tu. Selama 10 tahun ke 20 tahun ke tak apalah. At least you ada mekanisme untuk ambil balik duit tu. Dengan sewa tapak gerai. Ataupun boleh plus apa? Untuk orang peniaga ke, untuk orang jual gambar ke, ataupun boleh wujudkan space untuk orang beriklan ke. Iklan lagi banyak balik duit tau. Kan? 1 tahun mungkin iklan dia sudah 10,000 tu. 50,000 mungkin 5 tahun iklan so cukup dapat balik duit lah kan. So mungkin tempat itu boleh wujudkan ruang untuk beriklan. Kan? 5 tahun je boleh dapat balik duit investment tu. Untuk membuat contohnya jet fountain tu. Contoh macam tu lah. Kan? Kita kena fikirkan macam mana laksanakan dia. Lebih kurang cost dia berapa. Costing tu kita tanya QS ke, kita tanya property dia orang pun, itu untuk projek biasa tau. Kalau projek special pun, nanti lebih baik cari internet sendiri. Contohnya jet fountain, apa cost dia? You online cari je, mungkin ada juga. Mungkin dia tak bentuk US dollar, you convert jadi ringgit Malaysia lah. Kan? I think mungkin boleh cari dekat online lah. Apa you cadangkan itu, you online cari, apa cost dia? I think dunia sekarang ni banyak benda online ada tau. So, you dapatlah roughly punya cost dalam US ke, UK dollar ke, pound ke, itu kan balik Malaysia ringgit kan. Lepas itu fikirkan macam mana nak dapat balik duit itu. So, saya nak semua cadangkan ni, dari segi implementation, you cadangkan cost dia berapa, tak macam mana ambil balik cost tu. Kita tak mau keluarkan duit saja rugi macam ni, burn. Kalau boleh, tak 5 tahun ke 10 tahun tu boleh dapat balik duit. Boleh ya? Itu detail lah, lepas raya punya kerja lah. Tapi sekarang ni boleh mula cari lah kan. Okey lah, 2 tahun lebih, 2 bulan, 2 bulan pula. 2 jam lebih lah. Okey, ada apa? Kalau tak ada, kita boleh berhenti. Kami nak tengok you punya concept plan. Overall tu, dengan setiap 5 fasa detail punya. Dengan overall vision statement tu. Okey, ada pandangan ke? Halo? Okey, doktor. Boleh. Okey, siapa yang tak nak bersuara itu, ingat kena tengok video, nanti you kena tulis nama you dekat tanya soalan tadi. Yang bawah video tu boleh tanya soalan di tempat kan. You at least tulis nama je. Itu kira attendance lah kan. Nanti dengan Syamila cek itu. Kan? Maksudnya siapa yang tak bersuara, tak type dekat sini, tak apa. You bagi tengok video, nanti share lah YouTube. You tulis nama you di bawah. Itu kira attendance. At least you sudah tengok video. You tulis nama you dekat bawah tu. Boleh ada masalah boleh tanya, boleh tulis dekat bawah tu. WhatsApp group ke, dekat YouTube bawah pun boleh tulis. Atau komen you ke, soalan you boleh tulis juga. Okey, kalau tak ada apa itu saja, kita jumpa lagi Khamis. Okey, tak ada apa. Okey, thank you. Thank you, doktor. Thank you. Thank you, doktor. Okay, thank you.